warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertamanya terima kasih kepada pihak akhwat yang menjemput saya pada sesi pagi ni, dan selamat berjumpa kembali kepada semua yang telah lama tidak berjumpa. Rasa-rasanya semua kita ni pernah jumpa, serasa-rasanya lah, tetapi wallahu alam sebab tak nampak hari ni kan. Terima kasih semua. Walaupun dalam keadaan macam ni, insyaAllah moga-moga kita tidak lemah semangat apa juga keadaan. InsyaAllah moga-moga kita dapat bersabat di atas pegangan, di atas jalan, di atas apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, kita tidak kendur, insyaAllah. Bahkan insyaAllah setiap hari moga-moga akan lebih bersemangat dah, insyaAllah. Dan janganlah keadaan tu menyebabkan kita lemah kan. InsyaAllah para da'i ini, orang yang nak bawa Islam, dia tak akan ter-affected dengan apa saja yang berlaku di keliling dia. Kalau orang dahulu mungkin ada orang yang kena seksa, sebagaimana kata Khabbab bin Al-Arat dalam cerita dia dalam hadis yang ke-41 daripada hadis Riyadhus Shalihin yang kita baca pada pagi tadi. Bagi siapa yang ikutlah pagi tadi. Jadi insyaAllah saya akan bersama-sama dengan sesi Antuna semua pagi ni dengan tajuknya Jemaah Islam Qudwah. Jadi saya ada version Arab dan rasanya wallahu alam saya tak tahu version yang ada di situ Arab ataupun tak ada Arab. Rasanya ada Arab sekali kan. Cuba gerakkan skrin tu yang dipaparkan. Ada Arab Cuba tengok bawah lagi. Ada Arab, alhamdulillah. Okay, jadi tajuk ni kita nak bincang hari ini diambil daripada buku Ustaz Mustafa Masyhur, Jemaah Qudwah ni, Al-Qudwah ala Tariqid Da'wah. Saya rasa tajuk dia dalam bahasa Arabnya. Dan kemudian kita akan tengok sini Ustaz Mustafa Masyhur ni sebagai salah seorang. Saya ni kalau apa-apa tolong tulis sebab saya tak dengar lah sekarang. Saya nak buang telinga. Tak seronok ada telinga. Ustaz Mustafa Masyhur ni salah seorang daripada yang terlibat lama dengan dakwah sejak daripada muda lagi. Orang lain pun ramai sebenarnya. Kalau kita baca sejarah, kita tengok sejarah dakwah abad yang ke-20 ni, terutama di apa yang dibawa, yang digagaskan oleh fikrah yang dibawa oleh Imam Hasan Al-Banna melalui kumpulan jemaah ataupun orang-orang yang bersama dengan beliau, iaitu Ikhwan Muslimin. Dia adalah merupakan di antara orang yang telah menunjukkan kesabatan dia. Bukan dia seorang, kita katakan ramai lagi orang lain yang sabat di atas jalan dakwah, tetapi dia adalah antara salah seorang. Dan dia dihormati di dalam sahabat-sahabat dia, di kalangan sahabat dia yang bersama dalam dakwah ni, maknanya kerana apa? Kerana antara keistimewaan yang ada pada Ustaz Mustafa Masyhur ni, dia seorang saintis dipakar bahagian kaji cuaca. Dia bukan ustaz sebagai seorang ustaz daripada Al-Azhar dan sebagainya. Ada di kalangan yang dalam
IM yang besar-besar ni daripada ustaz seperti Ustaz Yusuf Qaradawi, Ustaz Syekh Muhammad Ghazali, Ustaz Faragli dan lain-lain lah. Tetapi ramai juga di kalangan yang bukan ustaz. Tetapi kehebatan mereka semua ni hasil daripada tolakan dalam jemaah ni, dalam suasana hidup dalam jemaah ni, suasana hidup dalam tarbiyah ni, menolak setiap daripada orang yang berada dalam dakwah tu. Mereka akan sentiasa dahaga kepada Islam ni, dahaga kepada ilmu, dahaga kepada apa-apa saja yang boleh membantu untuk memantapkan fikrah mereka. Maknanya kalau kita seorang saintis ke, kalau ada di antara antuna ke, orang-orang yang accounting ke, orang accountant lah kan, orang engineering ke, sebagai engineer ataupun sebagai apa saja, arkitek ke, doktor ke, semua tu bukan menjadi satu batas ataupun penghalang. Nak katakan bahawa awak ni ustaz, awak ni doktor, awak ni apa, maka awak tak ni, tak. Mereka sama saja, benda tu terhapus, benda tu tercair, hilang daripada mereka perbezaan-perbezaan tu. Yang memantapkan mereka, yang menentukan mereka ialah sama ada mereka ini menjadi orang-orang yang sabat ataupun tidak di dalam jalan dakwah. Kalau orang tu sabat tu maknanya sahabat kita tu setia, ataupun orang tu tetap kekal bersama dalam dakwah ni walaupun apa yang terjadi. Jadi kalau kita tengok suasana mereka ni, itulah yang telah berlaku melalui adanya ujian. Kita ni, suasana kita tak ada ujian. Kita ni tak ada penyiksaan tak ada, tahanan tak ada. Kita ni, ujian kita sangat-sangat simple lah kan, yang ada pada kita pada hari ni, di kalangan kita. Hanyalah ujian mungkin kahwin, ataupun family, ataupun dapat duit sikit, bisnes berjaya. Macam tu saja kan. Ujian-ujian kita tu ujian yang lembut-lembut semua kan. Tak ada ujian-ujian yang kasar, yang menyakitkan. Jadi oleh kerana itulah maka kita nak kata kita ni sahabat tak sahabat ni, hanya boleh kita lihat ialah orang tu bila dia ni kaya, dia sahabat tak sahabat. Dia masih bersama ataupun tidak. Suasana dia berubah, dia bersama ataupun tidak. Suasana berubah ni daripada status dia bujang kepada kahwin. Status dia tak ada anak kepada anak. Nanti ada anak, tak ada cucu kepada ada cucu. Itu saja kan status dia. Ataupun tempat tinggal. Ataupun dulu kita ni bersama-sama di RI. Tapi lepas ni kita tak bersama di RI lagi. Kita duduk seorang-seorang. Dulu kita di dalam kawasan yang mana, kawasan Bangi kan, kawasan PJ, yang mana ramai akhwat kan, semua kan. Suasana tu suasana membina kan. Tapi sekarang ni tak ada lagi. Orang yang menghirau pun tak ada. Kita tinggal seorang-seorang di ceruk Gua Musang ke kan, ataupun di mana kan, di tengah-tengah Sarawak ke sebagai contoh, di tengah-tengah Sabah ke kan, yang mana tak ada orang yang tu kita. Pada ketika itu barulah kita tahu kita ni sahabat ataupun tidak. Jadi apa yang berlakulah dalam suasana IM, perjalanan dakwah dia yang panjang, kita dapat tengoklah kan keadaan suasana mereka ni bukan sekadar benda-benda tu, ujian-ujian dia, tapi ujian dia dahsyat. Yang mana kalau orang boleh bertahan dalam ujian-ujian yang dilalui oleh IM ni dulu kan, sejarah dakwah dulu kan, dulu bukan dulu tapi dulu maknanya yang sebelum daripada kita lah kan, maka kita boleh katalah bahawa mereka ni berjaya. Kalau ada kita kan nak kata dahsyat lagi, tak tahulah dahsyat lagi. Kalau ada orang yang terpaksa maknanya menjual terpaksa nyawa, menggadai nyawa kan, untuk mempertahankan apa yang mereka pegang ni kan. Jadi ramailah kita dengar baru ni pun kan 12 orang dihukum gantung, dijatuhkan hukuman gantung, bukan hukuman penjara. Kerana apa? Kerana terlibat dengan dakwah. Kesalahan mereka bukan bunuh orang. Mereka ni bukannya rogol orang. Bukan mereka ni merompak manusia kan, bank kan, tak kan. Mereka ni hanyalah kesalahan mereka kerana mereka ni menyuarakan. Iaitu apa yang mereka tahu, apa mereka faham, iaitu apa yang berlaku ni, pemerintah tu adalah pemerintah yang tidak Islam. Yang tidak mengikut Islam. Itu saja kan yang berlaku. Jadi menyebabkan mereka ni. Jadi itu suasana yang kita boleh lihatlah pada hari ni kan di depan mata kita dalam surat khabar. Zaman dulu yang berlaku kepada IM ini lebih dahsyat lagi. Kenapa lebih dahsyat kan? Sebab zaman tu tak ada media sosial. Zaman tu penjara, hukuman, kalau kita tengok sekarang ni dia boleh bercakap dengan mikrofonnya dalam
mahkamahnya. Kenapa? Kerana desakan lah. Tapi zaman dulu tak ada benda-benda tu. Zaman 40-an, 20-an, 30-an, kalau kena tangkap, konon-konon ada jugalah kan dia kata dengan mahkamah pun, tapi memang hukuman gantung ataupun dibunuh dalam penjara. Macam tu je kan. Kalau diceritakan sebagaimana yang diceritakan oleh IM lah dulu kan. Mereka ni tiba-tiba hilang je. Bila orang tanya mana pergi nama ni, nama dia kata nama ni dia telah dibebaskan. Jadi mana orang dalam tu tahu, mana orang luar tu tahu dia bebas tak bebas kan. Media sosial pun tak ada pada masa tu kan. Bukan bebas sebenarnya kan, mayat tu diambil pada waktu malam dah mati dah. Ditanam dalam padang-padang pasir tu. Jadi maknanya kita ni alhamdulillah kan masih lagi simple kan ujian kita pun. Jadi marilah sama-sama insya-Allah kita bersyukur. Jangan minta la tatamannau liqa al-adu, kata Nabi. Jangan kamu ni bercita-cita untuk berjumpa dengan musuh. Maknanya jangan kamu bercita-citalah kenapa Allah Taala tak uji aku, kenapa ni orang lain kena teruk dulu, kenapa aku tak kena teruk lagi ni. Bagilah jangan kan. Walakin iza laqitum, kata Nabi, fasbiru. Bila kamu berjumpa dengan musuh, jangan kamu berharap nak jumpa musuh. Tapi bila kamu berjumpa, bila kamu terkena, bila kamu menghadapi, maka hendaklah kamu bersabar. Jadi alhamdulillah kita Allah Taala beri masih lagi dalam keadaan relax, tenang kan, insya-Allah maka janganlah kita harapkan minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka as-sabat, sabat di atas jalan dakwah ni, insya-Allah kan. Maksud sabat dan jauh bukan makna dalam usrah maksudnya kan. Dalam usrah tak buat apa tak jadi juga kan. Tapi insya-Allah itu adalah salah satu daripada itu pertamalah kita katakan, iaitu apa? Keadaan, maknanya at leastnya kalau boleh bersama tu alhamdulillah lagi kan. Tapi kalau dah tak bersama kalau buat kerja dengan jemaah lain tak apa, tapi tak bersama dengan Islam, hanya menjadi orang biasa kan. Orang biasa ni orang biasa, orang yang hidup menjadi Muslim biasa, terlebih dahsyat lagi dah tinggalkanlah setengah-setengah daripada ajaran Islam. Jadi alhamdulillah kita balik cerita ni, cerita sekarang Mustafa masyhur. Jadi orang lain telah mengkagumilah dia, maka dia telah diiktiraf dan pada masa dia meninggal, masa tu saya berada di Mesir, saya sempatlah mengikuti jenazah dia. Memang kita nak kata tak tahulah kan, saya rasa juta, wallahu alam. Sangat-sangat ramai orang yang hantar jenazah, sampai tak tahulah berapa kilometer kenderaan tu, penuh jalan tu kan, daripada tempat sembahyang di Medan Tahrir, saya ingat pada masa tu sembahyang jenazah dia, kemudian sampailah ke kubur dia tu. Memang jam gila lah pada masa tu. Jadi di antara lah kita kata, di antara tanda-tanda yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kan, kalau seorang tu kita kata tanda zahir kan, kita hanya berhukum dengan zahir kan, ialah jenazah je tu, ataupun bila dia mati tu dia dikagumilah oleh semua orang, insya-Allah. Jadi dia telah diberi amanah lah, banyak dia tulis, maknanya oleh kerana pemikiran dia, fikrah dia tu macam apa, itu dia seolah mewarisi daripada apa yang dibawa oleh Hasan al-Banna sebagai pengasas, tapi orang Ikhwan ni dia lain orang Ikhwan ni dia tak macam kata jemaah-jemaah setengah-setengah jemaah tu, dia ni kubur kan, dia terlalu mengagung-agungkan sampai ni. Tapi kalau tengok kubur Hasan al-Banna ni memang very very simple lah kan. Tak ada orang Ikhwan dia tak orang kata gila-gila lah nak pergi sibuk nak pergi ke. Saya pula yang mula-mula sampai dulu ke Mesir pada tahun 1984. Saya ni rupanya lama dah kan. 1984 masa tu saya sampai ke negeri Mesir. Perkara pertamalah yang saya nak cari pada masa tu ialah kubur Hasan al-Banna di mana. Saya duduk fikir maknanya dengan excited saya ialah maknanya kubur Hasan al-Banna ni memang besar lah kan, besar, hebat dan sebagainya. Tapi bila sampai tu nak cari tu memang susah sebab tak ada nama kan. Maknanya pergi ke kawasan kubur, dengar-dengar kan, search siapa masa tu, internet mana ada 1984 tak tahulah kan macam mana. Saya tiba-tiba tersampailah di tengah-tengah tanah perkuburan yang sangat luas terjumpalah situ. Jadi tengok-tengok tak ada apa pun, kubur dia biasa. Ada satu pokok, saya ingat kalau pada masa saya pergi tu, saya seorang-seorang je, tak ada orang lain.
Kita adalah ramai-ramai orang ziarah, tak ada. Tulisan pun kecil di situ, ada atas tu tulis di sinilah kubur Hasan al-Banna. Itu saja. Jadi lepas daripada itu saya tak pergilah. Kecuali saya rasa ada sekali atau dua kali masa ada orang melawat ke Mesir, dia nak ajak saya kan pergi kan. Saya pun cari tak jumpa, tapi lama nak jumpalah. Maknanya bukan mudah lah nak cari. Itu Hasan al-Banna, dan kita tengok itu adalah di antara yang menjadi isyarat kita katakan bahawa betapa IM ni orang dalam ikhwan ni dia tidak digilai dengan pemimpin dia. Maknanya pemimpin tu tak adalah kita mengagungkan, mensucikan. Dia berbeza dengan orang tarikat. Orang tarikat sufi, biasanya dia ni akan mengagungkan mahkam ataupun kubur dan sebagainya kan. Bawa anak pergi gosok-gosok ke, nak ambil berkat ke. Tak ada. Benda tu tak berlaku. Itu kita nampaklah kan cara pemikiran dia, bahawa dia tak ajar benda tu. Okay, jadi pemikiran Hasan al-Banna ini dia warisi. Kalaulah kita kata, ni sebagai contoh je, awak jangan ambil sebagai satu pegangan pula. Kalau Nabi, kita nak, siapa yang lebih tahu tentang kita nak kata Islam kan, yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Mestilah para sahabat Sebab para sahabat ni dia tahu. Kalau ayat turun ni kenapa? Ayat turun ni suasana apa? Ayat turun ni berkenaan dengan apa? Ayat turun ni tahun berapa? Dia tahu semua. Sebab apa? Dia turun. Dia duduk di situ bersama dengan Nabi. Terutama sahabat-sahabat yang awal-awal. Yang bersama as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Orang-orang yang di Mekah. Mereka ni lebih tahu. Jadi, dan suasana pun mereka tahu. Suasana yang sedang berlaku tu kan. Suasana itu maknanya masa tu dakwah tengah rahsia ke, dakwah tengah sir ke, mereka kena boikot ke, Nabi kena pukul oleh batu ke, Nabi sedang berhijrah ke, perang Badar ke, mereka tahu suasana tu kan. Dan mengalami suasana tu. Bukan ainul yakin, bukan ilmu yakin, tapi hakul yakin. Hakul yakin ni tahap paling tinggi lah kan. Hakul al-yakin. Iaitu yakin. Kita ni ilmu yakin je. Kan kita dengar Nabi, kita dengar perang Badar, kita dengar boikot, kita dengar Aqabah, kita dengar, kita tahu, kita belajar kan. Ilmu yakin nama ni. Kita tahu, yakin kerana kita tahu. Tapi mereka ni, sahabat ni, hakul yakin. Bukan ainul yakin. Ainul yakin dia tengok, dia yakin. Tapi ini lebih tinggi lagi, maqam tinggi, iaitu hakul yakin. Mereka mengalami sendiri. Jadi, itu sahabat dengan Nabi SAW. Tapi jangan kiaskan saya bagi warning lah kan. Jangan kata Ustaz Mustafa Masyhur dengan Hasan al-Banna ni macam Nabi yang tak. Tapi nak ceritanya, bila dekat, bila bersama dia lebih faham lah. Jadi Ustaz Mustafa Masyhur ni di antara orang yang faham. Faham apa? Faham dakwah, faham suasana, faham kenapa Hasan al-Banna cakap macam ni kan. Dan faham Hasan al-Banna bukan maksum. Ustaz Mustafa Masyhur bukan maksum. Dia tetap jangan. Cuma kita katakan dia kalau ada salah orang akan tegur. Dan ramai sahabat-sahabat lain yang akan tegur. Itu dalam IM dia macam tu. Sikap dia kan. Dia tak mengagungkan ketua dia tu sehingga ketua tu macam wow, katakan macam ketua dia tu macam tak ada lah kan. Tak kan. Kalau tak betul mereka akan tegur kan. Jadi Ustaz Mustafa Masyhur ni bersama dengan dia ramai kan. Dia ni salah seorang lah, dan kemudian dia telah dilantik menjadi ketua dalam IM yang dipanggil sebagai mursyid. Mursyid Am dipanggil. Mursyid Am tu dia tak nak nama Amir. Dia tak nama Amir. Amir ni ketua. Kalau mursyid ni maknanya, kalau Amir ni seolah macam apa ni, CEO sikit. Kalau mursyid ni dia macam penasihat gitu. Mursyid ni yang menunjuk. Yang mana secara mana general lah kita katakan tau. Gitu insya-Allah. Kita akan berhenti sekejap nanti kita akan berhenti 40 minit kita akan berhentikan nanti penat insya-Allah Jadi dia telah bertuliskan banyak buku sebagai panduan lah kan dalam dakwah ni, dan penulisan-penulisan dia diakui oleh orang lain juga kan. Jadi cuma dia tak beritahu lah kan. Tapi apa-apa yang ditulis oleh Ustaz Mustafa Masyhur, dia seolah-olahnya mewakili itulah pandangan IM. Sebab kalaulah dia maknanya ada proses dia lah, kalau ikut dalam IM tu maknanya Ustaz Mustafa Masyhur tulis, kemudian dia akan orang lain check lah kan. Betul ke tak betul? Kalau tak betul dia akan ubah. Jadi apabila dah settle semua,
barulah kemudian dia akan inilah diriliskan, dilepaskan untuk diterima lah oleh ni sebagai. Jadi sebab itulah buku dia adalah diakui sebagai yang hebatnya dia ni adalah jalan dakwah. Dia kalau ikutnya kan, dia buku-buku dia masyhurnya adalah jalan dakwah, kan siri-siri jalan dakwah. Di jalan dakwah, Qudwah di jalan dakwah, Sabar di jalan dakwah, semua tu jalan-jalan dakwah. Semua tu dia asalnya ialah tulisan-tulisan dia yang dia tulis pada awal 70-an. Tu kan. Awal 70-an dia selepas daripada cerita dia kan. Dia ni masuk penjara lebih kurang 20 tahun 20 tahun dalam penjara Dia bukan hukum kerana merompak Dia hukum kerana apa? Kerana terlibat dengan IM ni. Tapi mereka sabar kan. 70-an Jamal Abdul Nasir mati. Jamal Abdul Nasir ni masyhur lah. Seorang yang banyak menindas kan. Tak suka kepada Islam. Walaupun dia dulu memang awal-awal muda-muda itu bersama dengan IM. Bersama IM ni maknanya ikut selalu ceramah Hassan al-Banna, dia join selalu kan. Tapi last sekali dia lah yang kuat menentang. Dia lah bila jadi ketua, dia mengapas kuasa atas planning dia dengan Amerika. Dia ada plan dia dengan Amerika pada masa tahun 1954 dia rampas kuasa. Daripada seorang bernama Najib. Muhammad Najib. Bukan Najib sekarang bukan. Najib kita ni bukan Ni Najib lain. Najib zaman dulu. Najib tu seorang yang baik lah. Tentera yang baik. Jadi dia tangkap Jamal Nasir ni ditangkap kebanyakan ikhwan, dihukum bunuh banyak, Syed Qutb kena, ramailah yang kena kan, orang-orang hebat-hebat, orang-orang terhebat lah. Syed Qutb tu hebat tu, sebab dia ni sepatutnya calon menteri tu kan, sebab dia ni pakar kan dalam apa ni education ni. Jadi dia termasuk yang ditangkap ni, yang hampir-hampir dihukum bunuh ni lah Ustaz Mustafa Masyhur. Tapi lepas tu bila Jamal Abdul Nasir tu mati tahun 1971 saya rasa, dengan tepat cuba check lah, around tu lah 71 ke 70 ke macam tu lah kot. Jadi bila dia lepas, mana kebanyakan daripada ikhwan dilepaskan daripada penjara selepas daripada Jamal Abdul Nasir tu mati. Jadi pada masa itulah ikhwan mula bergerak kembali. Jadi maknanya kita tengok kan, walaupun 20 tahun, hampir 20 tahun mereka ni di penjara, ketua dalam penjara kan. Kalau ikutnya masyarakat Mesir tu dah berubah kan 20 tahun kan. Betul lah kan, bila mereka keluar daripada penjara tu tengok, masyarakat Mesir dah berubah dah kan. Dah bayangkan 20 tahun Kalau kita kata Facebook tak sampai 20 tahun lagi kan, Facebook ni yang kita sedang guna kan. Facebook baru saya rasalah kan 2000 berapa, 2006 gitu kot 2006 Sekarang bukan 2026 lagi, tak sampai lagi 20 tahun. Jadi bayangkan orang masuk penjara ketika internet tak ada lagi. Tiba-tiba dia keluar-keluar dipenuhi dengan internet. Contoh kan. Jadi gitulah keadaan dia. Jadi bila mereka keluar ni, keadaan masyarakat Mesir tu dah berubah dah. Tapi mereka ni yang pelik ni kan. Maknanya walaupun mereka ni kan keluar tu, tapi mereka boleh ubah balik masyarakat Mesir yang ketinggalan, yang terkapai-kapai kan. Quran ada, alhamdulillah kan. Ada masih lagi orang nak pada Islam. Tapi dah terharu birulah, terlintang pukang lah kan orang nak pada Islam pada situ kan. Sebab apa? Sebab tak ada satu guide kan. Guide semua duduk dalam penjara. Jadi bila mereka keluar, mereka telah mengguide kan. Masya Allah, hebat kan. Dan lalu mereka telah berjaya, dan Ustaz Mustafa Masyhur ni ditulis buku ni. Buku apa? Iaitu Jalan Dakwah ni. Dia nak macam dia, tujuan dia kata nak realign balik kan. Nak betulkan balik kan. Pemikiran, kefahaman kan. Ada orang salah faham terhadap ikhwan kan. Mereka dengar ikhwan daripada dulu ada ikhwan tu kan tahun 40-an, 30-an. Tapi sekarang semua dah hilang lah. Orang ikhwan semua duduk dalam penjara. Itu saja mereka tahu. Jadi anak-anak muda, bayangkan 20 tahun kan. Dia lahir, ikhwan tak ada. Tiba-tiba dia baca Quran, dia pun tengok kan apa yang keadaan keliling ni tak betul. Lalu dia pun, lepas tu dia pun tengok-tengok, jadi keluarlah pakcik-pakcik ni yang keluar daripada penjara ni. Mengguide mereka. Alhamdulillah. Antara yang dibuat oleh Ustaz Mustafa Masyhur ialah tulis buku ni sebagai guide balik kan. Sepatutnya dakwah ni macam mana kena buat. Sebab tu ditulis siri-siri jalan dakwah. Dan di antara perkara yang dia nak jelaskan balik ialah benda ni, iaitu Jemaah Islam Qudwah. Jemaah Islam banyak pada tahun 70-an, 80-an kan. Berlambak-lambak orang ni pun Jemaah Islam, orang nak buat Islam kan. Tapi
Sepatutnya jemaah Islam macam mana sepatutnya? Yang sepatutnya kita kena ikut, yang kita kena dokong, yang kita kena sokong, yang kita kena bekerja kan. Melalui kita kena support, kita kena beri tenaga kita supaya apa yang kita buat tu tak tersia-sia lah kan. InsyaAllah dapat pahala. Maksud tersia-sia ni maknanya kadang-kadang apa ni, bukan dari segi pahala kita tersia-sia tadi. Tersia-sia tu dari segi maknanya takut tenaga kita ni habis tapi kita tak tercapai apa yang sepatutnya dicapaikan. Jadi mengambil kuduah lah daripada Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW ni buat kerja ada teknik-teknik dia, ada metod-metod dia. Jadi benda itulah yang patut kita kaji lah. Dan alhamdulillah hari ni kita dapatlah, itu mukadimah lebih kurang hampir setengah jam kepada tentang Ustaz Mustafa Masyhur, tentang bagaimana penulisan-penulisan ni boleh keluar kan, apa kepentingan dia. InsyaAllah moga-moga ni. Jadi Hasan Al-Banna pula lah. Ustaz Mustafa Masyhur ni dia tulis buku ni dia tentang jemaah. Ini satu risalah sebenarnya. Risalah tentang jemaah Islam Qudwah. Jadi apakah dia? Perkara-perkara yang kita ni bila kita ni nak bekerja dalam mana-mana jemaah ni kan, kita kena tengok benda-benda ni. Kadang-kadang mungkinlah ada jemaah ni ni apa ni kan, kita tak jumpa semua sekali, 20 ni tak ada kemungkinan kan. Tapi kita tengok-tengok, oh ada 18, ada 15 mungkin kan, memenuhi yang ni. Itu dah tinggi lah, kita letak ranking ni 15/20. Macam itulah lebih kurang kan. Maknanya susah lah kita nak cari. Dia buat jemaah Islam Qudwah ni, dia buat macam ini, that's the best lah kan. Kalau you dapat jumpai bentuk jemaah macam ni, Masya Allah, itulah yang sepatutnya itu. Tapi kemungkinan kita tak jumpa. So kita carilah mana-mana yang paling dekat lah kan. Habis tu kita tanya, kalau kita ada jemaah tapi yang tak macam ni, macam mana? Kita ni yang pertamanya kita kena faham, kita ni memang disuruh untuk bekerja dalam sebab tu bersama-sama kan, bersama-sama. Sebagaimana sembahyang kita kena bersama-sama, maka kerja Islam juga mesti dibuat bersama-sama. Kenapa? Kerana musuh Islam bersama-sama untuk menentang Islam kan. Mereka buat planning bersama-sama, menserasikan kerja bersama-sama kan. Kita panggil dia mentangsik kerja bersama-sama. Jadi kita pun macam tu juga sepatutnya. Kita nak lawan orang yang bersama-sama. Kalau kita tak bersama-sama, tak mungkin. Kita berpecah belah. Jadi macam mana kita nak ni kan. Jadi begitulah maknanya apa ni, satu jemaah tu kalau boleh kita cari yang paling terbaik lah kan. Jadi alhamdulillah kita sekarang ni berada kan, kita bersama-sama pada hari ini ialah hasil daripada kebersamaan lah, insyaAllah kan. Dan kita harapkan kita pun akan diguidekan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah kan, untuk bersama-sama lah dalam jemaah. Jadi apabila kita buat sekarang, kita sebenarnya bersama-sama lah ni kalau tak bersama-sama tak jadi hari ni kan. Tu duduk bersama, sesi bersama dan sebagainya kan, bersama lah ni kita hari ni. Okey, dia telah menuliskan, Ustaz Mustafa Masyhur ni 20. Saya akan baca insya-Allah kan, kedua-20 ni kan, dan cuba untuk explain lah sedikit. Apakah 20 perkara ni dan apa yang sepatutnya kita faham terhadap jemaah tu. Okey, jadi yang pertama, ada 20 perkara. Yang pertama sekali saya akan baca Arab. Sebab ke Rumi tu saya takut tersasar sikit. Tapi orang kena tengok, orang boleh tengok yang Melayu tengok Melayu. Jangan ikut saya. Tapi kalau nak tengok yang Arab juga, boleh juga. Yang pertama sekali, yang nombor warna merah tu, kemudian tu ada perkataan tujuan tu, itu saya buat pandai-pandai kan. Kesimpulan daripada poin nombor 1. Kalau satu-satu jemaah kita nak buat kerja dalam tu kan, ialah yang pertama ialah mestilah tujuan dia tu. Al-qasdu dipanggil. An yakuna al-qasdu min qiyamiha rabbaniyan khalisan liwajhillahi wa ibtigha'i mardatih. Mestilah tujuan dia tu. Kenapa dia buat qiyamiha tu? Kita tengok bahasa Melayu, cuba tengok bahasa Melayu. Cuba kecilkan sikit, mungkin bahasa Melayu. Tak tahulah saya. Bahasa Melayu dia kata apa bahasa Melayu kata, tengok 20 perkara. Tujuan menegakkan jemaah ini adalah kerana Allah dan memiliki segala sifat-sifat Rabbani. Macam tak best lah saya rasa. Sedap komen terjemahan. Tapi okey lah, saya baca Arab ni. Baca Arab ni. Jangan tengoklah kalau nak tengok Melayu. Mestilah qasad daripada kita tegakkan jemaah.
Kenapa jemaah tersebut dibina? Kenapa didirikan? Sebab kadang-kadang kan ramai orang kan, maknanya dah ada jemaah tapi dia buat jemaah lain lagi. Dia buat jemaah lain lagi. Dah ada kumpulan Islam tempat tu, dia buat lagi kumpulan lain. Kenapa tujuan dia kumpulan tu? Kenapa dia buat tu? Jadi syarat dia, tujuan dia adalah mestilah rabbaniyan. Mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Khalisan liwajhillah. Ikhlas kerana Allah. Tujuannya. Jadi kalau tujuan ni maknanya kalau tidak bertujuan macam ni, apakah contohnya? Ialah tujuan tu untuk mencari sebab dia tak dapat jadi ketua mungkin. Kan? Jadi dia duduk dalam jemaah tu, dia duduk dalam kumpulan tu, dia duduk dalam kelompok tu, dia tak dilantik jadi ketua. Jadi dia pun bengang lah kan. Dia pun buat kumpulan lain lah supaya dia boleh jadi ketua. Jadi benda ni kita boleh tengok lah sekarang kan, kalau kata dalam politik depan mata kita kan, kadang-kadang nampak sangat kedai. Kenapa? Ni sebab dia tak dapat menjadi Perdana Menteri, tak dapat Perdana Menteri, tak dapat Menteri Besar, tak dapat menjadi ni. Kadang-kadang orang pun sanggup lah buat parti lain, buat gerut lain kan. Sebab apa? No, sebab tak bagi dapat, tak bukannya tujuan dia tu untuk kerana Allah. Tu nampak kan bila kita sebut parti-parti. Jadi bagus juga sebenarnya apa yang berlaku depan mata kita sekarang ni, yang berlaku di tempat kita kan. Kita boleh nampak kan, nampak sangat orang tu berebut kuasa kan. Orang nak kuasa, kenapa nak kuasa tu? Kita pun tak tahu. Adakah yang ni tak melaksanakan Islam, yang maka dia nak melaksanakan Islam? Kita kan nak kata dia melaksanakan Islam apa? Dia dah dapat kuasa dulu pun tak melaksanakan Islam juga. Yang sekarang pun tak melaksanakan Islam juga. Siapa yang melaksanakan Islam sebenarnya? Jadi tak kira lah kita kata, kita tak nak kata ni, tapi orang yang dah pernah dapat kuasa, tiba-tiba dia tak melaksanakan Islam berpuluh tahun, takkanlah dia, kalau dia dapat sekarang dia nak, maka dia akan melaksanakan Islam kan. Bukan kita nak kata sekarang ni makna semua tu jahat, apa ni komunis, bukanlah kan, tapi maknanya orang Islam dia tetap Islam kan, tapi kerana tujuan masalah tujuan menegakkan tu. Jadi kalau kita katakan kenapakah katakan jemaah A kan, satu kumpulan, dah ada dah kumpulan Islam ni tolak yang tadi tolak yang berebut-rebut nak jadi Perdana Menteri, tak dapat menteri, tak apa benda-benda tu kan, tolak tepi. Kita bincang sekarang ni pula, katakan, okey habislah. Ni kita cerita kumpulan lain kumpulan Islam dengan kumpulan Islam. Satu kumpulan Islam, tiba-tiba dia tak setuju dengan kumpulan B. Kenapa dia tak setuju? Kalau dia tak setuju kerana dia kata tujuan, cara yang dibuat sana tu tidak memenuhi, tak boleh sampai kepada matlamat. Dia tengok cara macam tu tak boleh sampai kepada matlamat. Jadi terpaksalah kami buat lain. Itu kerana Allah, faham? Jadi bukan kerana Allah ni, maksud kerana tujuan peribadi, kerana tujuan kumpulan, kerana tujuan nak dapat duit, kerana tujuan maknanya buat jemaah tu. Faham InsyaAllah. Jadi kita akan dapat dari sini, kita akan dapat filter dari sini sikit kan. Kalau ada mana-mana kumpulan yang kita tengok kan, yang mana dia tu tujuan dibuat untuk adalah untuk bukan kerana Allah kan, bukan tujuan untuk mencapai kerana Allah, maka automatically lah dia tu tidak boleh kita kata sebagai satu jemaah yang contoh kan, yang patut kita ikuti. Ba'idan an qasdin duniawi, itu disebut qasdin duniawi. Makna kalau ada qasad duniawi, tujuan-tujuan duniawi, kerana duit, kerana pangkat, kenapa kan, kagarbah fi syuhrah, seperti inginkan kemasyhuran, ataupun manasib, ataupun nak kerana pangkat, ataupun hubbuz zuhur ni nak menampakkan, nak nampak dia. Dulu orang tak nampak sangat dia kan, jadi tak popular lah kan, mencari kepopularan gitu. Wa antakuna ba'idah anid dawafi' al-jahiliyah, ataupun juga dia mestilah jauh daripada tolakan jahiliyah, maknanya sebab-sebab jahiliyah, push jahiliyah. Seperti apa contohnya? Asabiyah, dia kata asabiyah qabaliyah, dia sebab buat kumpulan ni, sebab kumpulan sana tu macam dikontrol oleh kumpulan lain. Di sana Aus dan Khazraj, kita nak Quraisy, contoh kan, di Quraisy kan, maknanya di sana tu Banjar, kami ni orang-orang daripada Riau, contohnya. Ni tak nak orang Terengganu, nampak gaya dia kontrol ni kan, jadi kita dapat sekumpulan lain lah. Sebab apa? Kita nak orang-orang yang Terengganu, kita tak nak bukan Terengganu ni, contoh orang Kedah, contoh kan, itu nama dia asabiyah qabaliyah, ataupun iklimi, ataupun ghair zalik, ataupun lain-lain. Semua benda tu adalah benda-benda yang tujuan dia bukan kerana Allah. Fa inna misla hazihil umur tahbatul a'mal. Kenapa? Semua benda ni akan menggugurkan amalan.
makna tahbat makna pahala kita takkan gugur, tak ada apa-apa kan. Wamal, a'mal wamal, mislah zalika al-jama'at al-fana wal fashal. Menghilangkan amalan, menghabiskan harta, mislu hazihil jama'at al-fana wal fashal. Mereka dia akan gagal lah. Kalau tujuan itulah tujuan dia. Itu yang pertama lah ni. InsyaAllah kan. Moga-moga kita clear lah insyaAllah. Dan kita pun, kalau kita ni lah kan duduk bersama-sama dalam mana-mana jemaah, kita kena make sure benda tu. Kalau ada perkara-perkara ni berlaku, tolong kita ni betulkan. Tolong nasihatkan. Mana tahu, kita tak tahu kan. Kemungkinan satu jemaah tu mula-mula dibina betul. Di atas dasar yang betul. Tapi lama kelamaan, tiba-tiba dia pun menyeleweng dan sebagainya. Jadi kita kena ambil kira lah benda tu. Itu yang pertama insya-Allah. Yang kedua, poin ni lah, jemaah ni mestilah tidak tunduk. Tidak tunduk. Poin dia tidak tunduk. Tapi itu bukan nombor satu tu, nombor dua sebenarnya kan. Tapi salah, tak apa. Okey. Yang bahasa Arab iza khalasat min hazihi syawa'ib. Okey. Selesai yang pertama tadi. Kalau dia kata dah bersih dah daripada semua kekotoran itulah kan, kotoran yang dalam air tu kan, kekerohan gitu. Min hazihi syawa'ib. Okey dah beres mana satu selesai. Memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'alaiha an nahmi nafsaha min an takhda' li haymanatil akharin sawa'an kanu hukumatin au a'yanan au kubara. Iaitu apa dia kata sini? Mestilah pula yang keduanya, dia mestilah dia kata memelihara dirinya. Jemaah itu mesti memelihara dirinya, memelihara jemaah itu daripada tunduk kepada kekuasaan orang lain. Sama ada orang lain itu kerajaan ke, makna kerajaan asing ke, kerajaan tak asing ke, mana orang yang ada power lah, ataupun a'yanan. A'yanan maknanya orang-orang yang individu yang ada power. Contohnya datuk lah, datin mana lah, datuk seri lah, ataupun besar mana ramai pengikut sini kan. Tak nak. Maknanya kalau lah mana-mana jemaah tu, dia ni buat satu-satu benda ada keterikatan. Maknanya dia kan Allah asalnya ditubuhkan tu. Tapi lepas tu dia terikat. Kadang-kadang dia nak buat benda tak boleh sebab apa? Ni datuk jadi penaung. Benda tak boleh sebab apa? Nanti kan datuk ni marah. Jadi ada benda-benda tu. Bila kita duduk dalam tu, kita terasa benda tu, ada wujud benda-benda tu. Dia kata, hatta la yatmas nuraha as-safi awlan akhir. Sehingga cahayanya yang bersih tu kan akan berubah menjadi warna lain. Maknanya sepatutnya dia kena buat macam dia tak nak buat macam ni. Sebab apa? Sebab kita ada datuk ni, kita ada datin ni, kita ada tan sri ni, kita ada sini kan. Wal tuaddi risalatah fi tariqis sahih. Dia sepatutnya dia kena melaksanakan tugas ni. Apa tugas jemaah ni? Tugas jemaah adalah untuk menyampaikan Islam, gini-gini, membentuk manusia dan sebagainya kan. Tiba-tiba tak boleh pun. Hatta la tuhawil ay jihah min hazihil jihad istighlalaha wa tawjihaha ila ghairil ghayah allati qusidat bihi. Sebab kita nak supaya janganlah hala tuju tu jemaah tu yang dia nak capai tu teralih kan, terpesong, lari daripada tujuan dia asal. Hanya semata-mata kerana apa? Nak tunduk kepada orang-orang ni. Nak tunduk kepada ataupun tak berani nak sebut kerana apa? Kerana ada orang ni. Ataupun berani sebut apa? Kerana orang ni. Buat satu benda ke apa? Kerana affected, kerana adanya orang ni dalam kita, ataupun kita tidak. Sebab itulah daripada dulu kita tengok kan, Hasan Al-Banna tak nak terima hadiah. Tak nak terima hadiah daripada orang besar ke apa kan. Kalau nak beri pada kita, kena beri senyap-senyap. Kena beri, jangan beritahu. Kena beri apa kan, supaya apa? Takut kadang-kadang kalau orang tu dia beri kepada kita, kita takut pula nak tegur dia. Yang biar kita tak tahu. Kalau nak beri senyap-senyap. Kita pun tak tahu, dia tak tahu, tapi kita dapat duit, tak apa. Kalau duit tu halal lah kan gitu kan. Tapi kalaulah beri lepas tu kan jadi masalah kan. Sebab itulah dalam IM ni dia tak nak berada, tak nak ni, tak nak ni. Even ada orang-orang dia yang nak jadi menteri pun pada ketika dia tak nak terlibat dengan tu dulu lah kan. Ada seorang bernama Syekh Bakuri tahun 60-an
cerita ni, Bakuri. Kalau apa-apa boleh tulis lah kat situ kan, kalau yang rajin tulis kan takut salah sebut ke salah apa kan, jadi saya betul kan Ada seorang tu nama Syekh Bakuri. Syekh Bakuri ni dia asalnya IM lah. Jadi bila sekali tu Jamal Abdul Nasir ni dia telah offer lah kepada IM. Dia nak berlawan, tak boleh nak gaduh-gaduh ni. Akhirnya dia tahu dia ni salah, akhirnya dia buat satu cara dia ialah dia buat apa? Iaitu dia mengajak IM ni masuk dalam kerajaan dia. Dia nak lantik lah jadi menteri berapa orang Qaf dengan Qaf Bakuri, ba alif Qaf waw roya. Jadi dia ni dia ajak lah. Bila dia ajak pada masa tu IM ni bermeeting lah semua apa, buat keputusan, akhirnya ba alif qawaw ba alif Bakuri. Jadi dia meeting hasil kesimpulan meeting tu ialah kita tak akan join. Jadi bila kita tak join, tapi ada di kalangan orang dalam IM ni dia kata tak apa, dia nak join juga. Dia rasa itu lebih baik. Akhirnya tak apalah, dia keluar daripada IM dan dia pun join. Jadi kita tengoklah kesan dia lah kan. Kesan hasil daripada dia join ni, dia tak dapat buat apa. Sebab apa? Sebab Jamal Abdul Nasir memang dia buat tu adalah tujuan dia adalah nombor satu. Dia nak, kalau boleh maknanya rakyat yang akan terima. Sebab dia tengok rakyat ni terima IM. Jadi kalau IM ni bersama dengan dia, maknanya IM tak akan sokong, seolah macam sokong dia. Tapi sebenarnya dia tidak sokong pun kan. Dia tak senak pun apa yang IM nak tu. Tu ceritalah kan. Tapi ada juga beberapa orang yang telah terima. Termasuklah Syekh Bakuri ni. Jadi Syekh Bakuri telah isytiharkan, keluarlah daripada daripada IM, keluar IM dan masuk join. Lalu dia dilantik menjadi Menteri Wakaf, menjadi agama lah dalam kerajaan Jamal Abdul Nasir satu ketika. Tapi dia tak berjaya buat apa-apa. Dia memang ada lah, boleh sikit-sikit dia buat kan, tapi warna yang dia dapat itu daripada tu ialah tak. Jadi IM nak pelihara benda ni lah kan. Jadi sebab itulah bahaya kalaulah ada apa-apa yang boleh mengganggu gugat lah kita katakan. Okey, tu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kita akan tengok seterusnya. Sebelum kita berhenti berehat sekejap lagi. Yang ketiga ialah masalah target. Target ataupun objektif ataupun ke mana nak pergi. Dalam bahasa Arabnya dipanggil hadaf. Hadaf. Okey, perkara ketiga, ayakunal hadaf. Jemaah itu hadafnya allazi qamat min ajlihi wa zalikal hadaf al-kulli al-jami' wa huwa tamkin li dinillah fil ardi bi iqamati daulatil Islam al-alamiyah wa an yakuna fi minhajiha al-qiyam bi sa'iri ma yahtaju ilaihi zalikal hadaf min khutuwatin wa i'dadin fala yasihu an tahsulun nafsaha fi juz'iyatin mahdudah min umurid din wa tamna afradaha min tajawuziha. Okey. Target ataupun apa yang nak dicapai daripada jemaah tersebut. Ini kalau mana-mana jemaah ni kita kata kan, kita kena check target dia. Apa target IM? Apa target IM jelas kan? Mula-mula dulu Al-Banna tak nak bukalah kan target ni kan. Sebab apa? Asal-asalnya kan, sebab masa kecil tu ikhwan masih kecil lagi kan. Jadi sebab itulah orang Inggeris kan, IM ni dia start di Ismailiyah kan. Ismailiyah ni satu bandar di tepi terusan Suez. Dia terusan Suez ni macam, kalau kita nak katalah zaman tu, macam seolah-olah macam ladang Guthrie dulu. Kalau siapa tahulah, Guthrie ni ladang getah yang ada di Malaysia yang dikontrol, dipunyai oleh syarikat British. Jadi walaupun lepas merdeka, tapi masa zaman belum merdeka lagilah kan. Selepas merdeka masih lagi dipegang oleh British, Guthrie itu. Jadi di Mesir ni sumber utama kepada negara Mesir ni ialah terusan Suez. Di samping satu lagi ialah tourism, pelancongan. Tapi terusan Suez tu banyak kan. Kita tahu baru ni kan cerita yang kapal yang Jepun tu yang lekat tu kan, yang sangkut tu yang menyebabkan puluhan kapal. Di setiap hari rasanya 50 kapal kan. 50 kapal melalui terusan Suez. Bayangkan satu kapal tu dia kena bayar berapa juta. Jadi satu hari saja dia dapat puluhan juta. Tak tahulah juta ke apa, dekat-dekat nak bilion, tak tahulah kan. Maknanya dia dapat.
Sebab itulah baru ni dia saman kapal Jepun yang sangkut tu menyebabkan barang-barang tak boleh hantar ke Eropah, barang daripada Eropah tak boleh pergi ke sebelah sini kan. Jadi dia efek besar lah. Jadi terusan Suez tu masa Hassan al-Banna tu dah ada. Dia dibina tahun 1800 berapa oleh Sultan Khadawi Ismail. Kalau tak salah saya ni. Cuba check lah tahun berapa dengan exact tu. Kalau ada orang sempat cari, tulis kat situ boleh share terusan Suez. Jadi terusan Suez tu, bila dia dibina, lalu dibinalah satu bandar nama dia Ismailiyah. Mengambil sempena daripada Khadawi Ismail pada satu masa tu menjadi raja lah kepada menjadi wakil menjadi macam raja lah pada waktu kepada apa di bawah Turki. Khadawi tu nama dia Ismail. Jadi nama dia Ismailiyah bandar tu. Jadi sampai zaman Hassan al-Banna, Inggeris masih lagi menguasai kawasan Suez tu. Jadi keadaan di Ismailiyah tu masih terusan Suez ni panjang 150 kilometer panjang dia. Bukannya maknanya kalau saya daripada Terengganu sampai ke Maman lah. Dia punya tu. Panjang dia punya jarak dia. Jadi tengah-tengah tu 75 kilometer, lebih kurang tengah tu dia ada bandar Ismailiyah. Semua 150 kilometer tu dikontrol oleh British. British nak jaga sebab apa kan? Tak tahu dengan kapal tentera dia, dengan apa, semua orang putih yang menguruskan. Jadi tapi pekerja dia orang Mesir. Macam hamba lah kan orang Mesir kan. Jadi mereka ni sangat respect pada orang putih gitu kan. Hidup macam orang putih, terpengaruh dengan orang putih kan. Jadi mereka pun tapi sembahyang Jumaat ada. Jadi bila nak sembahyang Jumaat, mereka akan carilah mana-mana badan-badan Islam kan yang boleh bekalkan kepada mereka untuk beri khutbah di masjid. Ditentukan oleh British. Jadi pernah sekali Hassan al-Banna bila dia memulakan jemaah ikhwan tu, orang putih yang anggap bahawa jemaah ikhwan ni macam samalah macam kumpulan-kumpulan Islam biasa tu yang lain tu, kumpulan sufi, kumpulan apa, yang mana kerja dia untuk menjaga hati, menjaga membetulkan. Jadi dia pun minta seorang pada masa tu minta seorang khatib Jumaat kepada Hassan al-Banna. Jadi Hassan al-Banna pun berilah hantar seorang nak jadi khatib. Siapa dia khatib tu? Nama dia Syekh Faraghli. Jadi Syekh Faraghli ni dia daripada Al-Azhar kan. Jadi dia pun kilah jadi khutbah Jumaat tu. Bila khutbah Jumaat, dia ikhwan kan masa tu. Ikhwan baru tumbuh pada masa tu kan, baru saja. Jadi apa terjadi kan? Lepas daripada dia khutbah Jumaat tu, orang semua ni macam mendapat satu kesedaran baru. Ni hebat ni khutbah apa benda ni kan. Sehingga apa terjadi? Syarikat terusan Suez yang Inggeris tu telah tulis surat balik kepada Hassan al-Banna. Dia kata, kami minta kepada kamu khatib Jumaat bukannya seorang penceramah untuk berjihad. Gitu. Maknanya sebab apa? Ni khutbah ni lain dah ni kan. Khutbah awak, orang yang awak hantar ni, khatib dia ni cerita benda yang menggerakkan orang ramai. Kami tak nak macam tu, kami nak salawat atas Nabi, marilah kita jadi orang bertakwa, marilah jadi baik, jagalah makanan tempatan, kita pakailah topi keledar bila naik motosikal, wassalamualaikum. Soalan macam tu lah kan mereka nak kan. Jadi nak tunjukkan sini apa ni kan, bahawa kan hadaf tu pada masa tu Hassan al-Banna tak cerita lagi, tapi selepas daripada mereka mula tahu, British ni mula tahu kan bahawa IM ni hadaf dia ni pelik ni, hadaf dia ni rupanya nak lepas tu Hassan al-Banna pun dedahkan lah. Jadi dalam kita baca dalam dalam muktamar ni kan, muktamar yang ke-5, muktamar yang ke-6, Hassan al-Banna ceritakan kita punya ni ialah tu yang kita letak tu, kita panggil tu apa tu, maratib tu, maratib amal tu. Maratib amal tu mana? Apa target IM? Target IM ialah itu menegakkan negara Islam, menegakkan kuasa Islam. Islamlah yang memerintah sepatutnya dunia ini, dan kita ni bukan hanya negeri ini saja. Tapi kita nak satu dunia ni sepatutnya. Kita patutnya tunduk kepada Islam, tunduk kepada Allah, menjadi hamba Allah. Bukan maknanya mesti menjadi orang Islam, tapi tunduk di bawah pemerintahan Allah SWT. Jadi bila nampak target itu, teruslah Inggeris pun startlah perancangan mereka dengan Amerika selepas tu yang mula menjadi kuasa besar. Lepas tu mereka pun tembak Hassan al-Banna kan. Jadi kita tengok sini kan, mana hadaf, mana-mana jemaah tu mestilah clear benda tu kan. Kalau hadaf nampak macam dia kata juz'iyat tu mana? Just nak baiki part-part tertentu saja.
Apa tujuan jemaah ni? Jemaah ni adalah untuk membetulkan orang sembahyang. Makna jemaah tu ya, jemaah yang apa ni? Tapi kita taklah berhukum dengan apa ni, kita kata jemaah tu jemaah yang bukan Islam. Tak, dia tak jadi bukan Islam. Tapi bukanlah jemaah yang sepatutnya nak target Islam. Kalau zaman khalifah dulu tak perlu benda ni. Tak perlu apa? Tak perlulah target dia tu untuk menegakkan khalifah, menegakkan agama Allah. Sebab apa? Khalifah dah ada. Jadi tujuan pada masa Khulafa' Ar-Rashidin ke Khulafa' Umayyah ke Khulafa' Abbasiyah, ada jemaah-jemaah, tapi tujuan dia bukan tujuan target macam ni. Tujuan dia ialah mungkin lain. Tujuan dia adalah kata membantu khalifah untuk menyemarakkan keilmuan Islam ke, membenteras kejahilan ke, ataupun mengajak orang kepada masjid ke dan sebagainya. Boleh. Tapi kalau jemaah pada hari ini, setelah daripada 1924, bila jatuhnya khalifah kan di Turki, maka menjadi kewajipan ke atas semua orang Islam untuk ada benda tu, ada aim dia tu macam mana. Kalau tak ada aim tu, maka dia anggap bahawa jemaah tu adalah jemaah yang tak cukup lah kan. Jemaah yang makna kita nak bantu boleh, tapi kita nak bekerja memberikan tenaga kita pada tu, itu mungkin boleh dipersoalkan lah kan. Kita takut tenaga kita ni tak menyumbang kepada target yang besar sepatutnya dicapai oleh Islam kan. Tadi saya katakan sekali lagi, kalau ada jemaah-jemaah yang tak sebut dan tak dari dalam, dari luar ke dari sebenarnya tak nak bagaimana apa ni, tak salah kita nak mengambil faedah daripada mereka kan. Kita nak dapatkan sedikit daripada mereka. Tapi bukanlah kita memberikan usaha dan tenaga kita dan habis nyawa kita untuk menyumbang kepada jemaah tersebut. Tu yang ketiga lah. Jadi kita berhenti sekejap. Pukul 11 dah. Dah sejam kan. Kita ada lebih kurang 17 lagi. InsyaAllah. Kalau sempat kita go. Kalau tak sempat, kita bolehlah kan serahkan kepada dia orang baca insyaAllah. Kita berhenti 5 minit insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Minta maaf kepada moderator. Boleh kita berhenti 5 minit. Saya tak tutup tapi boleh Boleh Ustaz, insyaAllah.
Boleh sambung. Boleh Ustaz, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita sambung pada poin nombor 4 ataupun sifat nombor 4 yang dikata apakah sifat jemaah. Jadi kita dah habis. Yang pertama sekali ialah tujuan dibuat jemaah tersebut, tujuan didirikan, tujuan dibina jemaah tu. Yang keduanya dari sudut tidak tunduk, tak bolehlah ada kuasa-kuasa luar yang tunduk, yang mengubah, yang memberi efek kepada tindakan-tindakan dia. Dan yang ketiganya target dia hendaklah, target itu mestilah at-tamkin di dinillah, iaitu menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Sebagaimana benda ni diambil daripada ayat Quran yang hatta la takuna fitnah wa yakuna din kulluhu lillah. Itu disebutkan oleh Al-Quran. Jadi cantiklah kalau kita boleh faham betul-betul semua benda ni sebenarnya ada dalam Quran sebenarnya kan, secara direct ataupun indirect. Dan kita baca sirah Nabi, kita boleh nampak lagi lah kan kenapa Nabi buat benda-benda ni kan, kerana adalah untuk menegakkan. Okay. Jadi yang keempat kita pergi sekarang ialah syumul fahmi, kefahaman yang syumul. Wa min alzamil umur lil jama'atil islamiyah al-qudwah an yakuna fahmuha lil Islam fahman syamilan saliman ba'idan an ayyi ijtiza' au khata' wa naqiyan min ayyi syawaibi au bid'in wa khurafat walakin yakunu mutabiqan li kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam mutajanniban al-khilafat allati mazzaqat al-muslimin ila furukin wa tawaifin. Okey, beberapa perkara lah yang tulis sini kita bagi topik syumul Islam, iaitu dari segi apa? Dia kata itu fahmuha lil Islam, kefahamannya terhadap Islam hendaklah kefahaman jemaah itu mestilah memahami Islam, mestilah kefahaman terhadap Islam itu kefahaman yang syamil saliman. Syamil satu maknanya merangkumi lah, tak boleh kita kata sekular ke kan, kefahaman yang terpecah-pecah kan, faham Islam yang tidak syumul lah Islam ini saja yang kita fokuskan, ibadah saja ke kan. Bukan dari sudut fokus makna kerja, tapi kefahaman dia. Bukan kerja dia tu dia akan buat part-part daripada Islam kan. Sebab kemungkinan satu jemaah besar patut ada jemaah kecil-kecil pula kan. Itu lain. Ini cerita ialah jemaah induk tu, jemaah bapa dia tu, jemaah ibu dia tu ialah dia mestilah menyeluruh. Kefahaman dia adalah kefahaman yang syamil. Itu yang pertama, syamil. Yang kedua, mestilah salim, iaitu bersih dan juga jauh daripada kefahaman yang dipanggil satu kefahaman yang ijtiza'. Ijtiza' ni ialah maknanya iaitu dia ada sebut ke kat situ ke? Ijtiza' ni pecah-pecah maksudnya, juzuk-juzuk. Ijtiza' makna berpecah-pecah, makna Islam saja, Islam bukan ni, Islam ni, ini bukan Islam ni, tak kan? Semua sekali. Lepas tu khata' ni kesilapan, salah kefahaman terhadap Islam. Itu sebab itulah antara perkara pertama kita ni kan ialah kita harus membetulkan, kita harus mempelajari kan Islam yang betul, Islam yang syumul kamil sebagaimana dalam Quran dan juga Sunnah. Sebab tu disebut situ kan, naqiyan min syawaibin au bid'ah au khurafat. Benda kadang-kadang ni yang menjadikan satu kefahaman ni salah, iaitu dia kefahaman tersebut adalah bersih daripada syawaib. Syawaib tu kesamaran lah, benda-benda yang kotor, benda-benda yang kita sebut tadi kan yang dalam air tu kan, kekeruhan ataupun bid'ah kan, ataupun khurafat. Mana kefahaman khurafat, kefahaman dalam jamaah itu yang khurafat ni apa? Kalau bid'ah itu tambahan, benda yang bukan Islam kita dalam Islam kan. Itu kan, bid'ah ni boleh jadi bid'ah dalam akidah, boleh jadi bid'ah dalam amalan, bid'ah dalam kefahaman. Khurafat tu ialah perkara-perkara yang karut-marut, yang ghaib, tetapi yang bukan daripada Quran dan hadis. Itu kita panggil khurafat lah. Kita percaya kepada bahawa, contohlah kata, di kubur ni banyak hantu. Kita kata. Ambil daripada mana kubur ni banyak hantu ni? Daripada Quran ke?
daripada hadis ke? Kalau daripada Quran, daripada hadis dan ada dalam Quran dan hadis, kita terima tak ada masalah. Tapi kalau tidak ada, dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Tiba-tiba kita kata kubur ni banyak hantu. Kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, maka khurafat lah tu. Gitu kan. Kita kata benda ni khurafat lah tu. Ni benda-benda yang ni lah ni, benda-benda yang gaib. Kalau benda-benda tak gaib tu kita kata apa ni, contohlah kata Panadol. Panadol ni dia dalam tu ada komponen obat demam. Tu khurafat dia kata. Tak, betul bukan khurafat, tu saintifik. Faham kan? Khurafat ni benda gaib. Jadi sepatutnya bagaimana? Sepatutnya kefahaman Islam jemaah tu mestilah kefahaman dia ialah mesti menepati Quran dan juga sunnah, dan mestilah mutajanniban, menjauhi daripada khilafat. Tu yang syarat yang disebut lagi lah kan. Mestilah apa ni, mengikuti Quran, mengikuti sunnah, tepat dengan Quran, kefahaman Islam itu, dan kemudian. Sebab tu kita ingatkan sekali lagi, sebab tu kita ni penting kan. Kita ni belajar Quran, kita belajar sunnah kan. Maknanya sebab daripada mula-mula lagi kita kena diperkenalkan. Mana orang-orang yang bersama dengan kita ni baca Quran, kena tu Quran. Bukan baca saja, tapi baca dan faham gitu kan. Itu seterusnya. Dan kemudian yang terakhir dia ialah apa? Mestilah menjauhi khilafat. Khilafat, perbezaan pendapat. Yang mana perbezaan pendapat inilah yang banyak telah memecah belahkan, memazzakat, memecah-mecahkan umat Islam ni sehingga menjadi furuk, grup-grup firakin wa tawaifin. Menjadi grup-grup. Ini grup Syafi'i, ini grup Hambali. Beza pendapat tak salah, tapi beza pendapat yang boleh memecahkan, itu yang salah. Kan? Maknanya kalau kita kata dia Hanafi, tak ada masalah. Nak jadi Syafi'i tak masalah. Cuma jangan pecah apa. Syafi'i ni gila. Syafi'i kata Hanafi tu bodoh. Tu contoh kan tak? Itu berlaku zaman dulu kan tak? Zaman dulu, bukan zaman dulu juga. Jadi orang-orang musuh Islam ni suka benda ni. Bila zaman penjajahan dulu, mereka hidupkan lagi benda ni. Supaya apa? Supaya orang Islam ni bergaduh. Bila bergaduh, pecah kerana apa? Pecah kerana perbezaan pandangan dalam masalah memang boleh berbeza pendapat. Jadi apa salah? Gitulah kan. Kita nak beli kain pun tak sama kan. Orang ni suka warna hijau, orang ni suka warna coklat. Kita pulang pada dia nak suka apa-apa pun. Benda tak haram kan. Itu sebagai contohnya. Jadi umat Islam terpecah macam ni. Jadi kena dia kata macam mana. Jadi sebab itulah Hasan Al-Banna sini untuk membuat membersihkan, dia buat usul 20. Usul 20 tu adalah untuk membentuk supaya kita ni kefahaman kita tu betul. Benda yang boleh khilaf kita kena benarkan khilaf, beza pendapat. Benda yang tak boleh kita jangan benarkan. Gitu kan. Jadi benda yang serabut-serabut, campur aduk, kita jangan involve kan. Seperti contohnya apa? Benda yang ada banyak pendapat tapi orang sering duk bergaduh juga. Masalah tawassul contohnya. Tawassul tu maknanya berdoa minta kepada menggunakan amalan ke, menggunakan syekh ni ke. Benda tu Hasan Al-Banna kata benda ni khilaf. Jangan serabut lah. Begitu juga benda bid'ah. Ada bid'ah yang tak khilaf, ada benda yang khilaf kan. Jadi kalau bid'ah yang benda yang khilaf, janganlah bergaduh. Itu contohnya. Jadi syumul Islam ini melalui usul 20 lah kan. Jadi kalau kita lah kan supaya clear, kita ada kerangka kan. Itu okey. Seterusnya ialah yang kelima Yang kelima alamiyah. Itu antakunu jamaah, antakunu hazihil jamaah. Jemaah ini mestilah bersifat alamiyah. Kemudian la iklimiyah wala unsuriyah. Apa maksud alami itu? Dia jelaskan sini alami itu maksudnya adalah la iklimiyah, la unsuriyah. Bukannya iklim tu maknanya iklim lah. Bertempat terikat dengan tempat. Dan juga bukan unsuriyah. Unsuriyah tu maknanya kerana bangsa. Jadi kalau iklimiyah, ini Malaysia. Kalau unsuriyah pun, ini Melayu. Gitu. Dua-dua tu adalah tak boleh kan. Ini maknanya negeri kita, ini kawasan Malaysia, ini kawasan Indonesia. Islam kita tak boleh kan. Islam kita hanya untuk Malaysia saja. Islam kita hanya untuk orang Melayu saja. Itu semua tu adalah tidak alamiyah. Jadi dia kata sini, jemaah tu, kalau jemaah tu ada jenis pattern macam tu kan, pemikiran macam tu, dia kena beza kan. Kita bekerja, saya kata kan, oleh kerana suasana politik kita
oleh kerana keadaan kita kan, kita ni ada negara-negara dan masing-masing tu ada undang-undang sendiri, undang-undang tu orang lain buat bukan kita buat kan, penjajah buat dan sebagainya kan. Lalu lahirlah sepatu negara-negara yang seperti sekarang ni. Jadi kita pun buatlah bekerja di tempat kita. Tapi bekerja di tempat kita tu, itu tak jadi masalah, faham tak? Setiap orang tu bekerja di tempat masing-masing, tak apa. Tapi cara pemikiran tu, contoh nak kata tu, dulu kan negeri Mesir tepi dengan Palestin. Negeri Mesir, lepas tu ada Gaza. Gaza tu tempat Palestin lah kan. Gaza, Palestin semua tu kan. Jadi 1948 mula Israel ni membina negara dia. Pacak situ, inilah negara kita, nama kita negara Israel, diisytiharkan. Jadi orang-orang apa ni, pada masa sebelum tu sikit, sebelum Israel tu ditegakkan, jadi orang Yahudi ni dah buat macam-macam, buat benda-benda kan, macam-macam dah buat kacau bilau kan di negara Palestin tu. Jadi pada masa tu orang-orang di Mesir ni, maknanya sebab mereka ni adalah kita dibina kan di zaman Uthmaniyah tu semua ada satu kan. Kita di bawah Khalifah Islamiyah kan. Jadi mereka pun mulalah mengatakan, pergi jumpalah Perdana Menteri Mesir pada masa itu. Mereka kata, ni orang Palestin ni sekarang ni macam kita kena bantu ni. Macam mana pandangan Tuan Perdana Menteri? Apa jawab Perdana Menteri Mesir pada masa itu? Dia kata, jangan tanya aku tentang Palestin. Aku ni Perdana Menteri Mesir, bukan Perdana Menteri Palestin. Kata. Nampak tak? Jadi cara tu, pemikiran tu telah berjaya lah kan dibina oleh penjajah. Iaitu apa? Ini awak, awak jangan ambil hairah ni. Ini kita tak boleh kan. Kita jemaah Islamiyah yang tu kan, walaupun kemungkinan dia duduk di satu tempat tu, tetapi dia mesti fikiran dia ialah alamiyah. Dia mesti apa benda dia nak baiki semua kan. Itu adalah tanggungjawab kita. Kita tak nak terikat dengan alamiyah, kita tak nak terikat dengan iklimiyah, kita tak nak terikat dengan unsuriyah. Kerana dakwah Islam itu adalah untuk semua. Muwajjahah ilan nasi kafah wal muslimun jami'an ummah wahidah. Itu banyak sebab-sebab tu kan. Dan orang Islam pula adalah merupakan satu umat yang satu. Kemudian hadaf alami laisa iklimi atau hukumatu dalatul islamiyah la mujarrad iqamatu hukumat islamiyah fi qutrin ma munazilah an sa'id akhtalan. Kalau kita nak bina negara Islam pula, kita tak boleh kata nak bina negara Islam tempat kita. Ni kalau strategi lain faham tapi makna cara pemikiran. Kita Islam tempat kita sudahlah, orang lain apa kisah kan. Tak, kalau kita dah ada negara Islam, kita kena bantu orang lain. Dan kita kena buat kerjasama sebelum daripada terwujudnya negara Islam, kena ada kerjasama di antara jemaah-jemaah yang wujud. Sebab itulah sebagai contoh kan, Ikhwan ini dia bukan hanya di negara Arab saja, seluruh dunia kan. Seluruh dunia ni maksudnya kalau adalah pada hari ini lebih daripada 100 negara dia ada tu. Pergi mana-mana negara pun hampir ada. Kecuali adalah negara-negara yang tak ada kan tak. Tapi majoriti negara dunia ni lebih 100 kan, ada IM di situ. Ada orang bekerja kat situ. Kadang-kadang tak bernama IM. Tapi dia adalah merupakan satu badan badan yang satu kan tak. Di mana cubit dia akan terasa sakit. Okey, tu sifat universal. Sifat yang keenam ni panjang sikit method ataupun manhaj. Metodologi ataupun cara kerja. Dia kecil tu kan, tulisan Arab itu kan. Saya besar, saya tak tahu, saya tak nak besar kan. Saya besar boleh skrin saya, orang lain untuk nak besarkan semua kena orang yang menguruskan tu. Wa alal jama'atil islamiyah al-qudwah an tasluka tariq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi intahajahu inda iqamati ad-daulatil islamiyah al-ula wa yatamassal fi gitu. Jadi disebut ini kan, jemaah Islam ni pula metod dia macam mana? Metod dia disebutlah mestilah dia ni jemaah itu mengikut metod yang diajar oleh Nabi, yang dilalui oleh Nabi, yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan negara Islam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana negara Islam Nabi itu mana? Iaitu Madinah lah kan. Jadi bagaimana negara Islam itu boleh berdiri? Dia kata ialah melalui 3 tu. Atau step-step secara umumnya lah kan secara detail tu kena pergi detail lah kan tapi cara dia tu, yang pertama tengok tu kan, menanamkan akidah, irsaul akidah.
iman, semua tu kan dalam hati semua. Itu yang pertama. Yang keduanya, ihtiman bi quwwatil ukhuwah wal wahdah bainal muslimin. Menitik beratkan masalah kekuatan ukhuwah di kalangan ahli-ahli. Kalau kuat iman, seorang-seorang tapi tak ada hubungan, maka dia jadi macam batu bata lah kan. Batu bata yang kuat. Satu batu bata, brick ni kuat, brick ni kuat. Tapi seketut-seketut, bukan jadi bangunan pun. Dia mesti diikat. Yang mengikat batu bata tu ialah simen. Simen tengah-tengah tu kan. Jadi simen itulah ukhuwah. Jadi Nabi SAW dalam sejarah kan kita tengok lah, kuatkan iman, lepas tu kuatkan ukhuwah, iaitu Nabi SAW bina rumah Arqam bin Abi Arqam contohnya kan. Membina persaudaraan di antara Ansar dan Muhajirin. Bekerja bersama-sama, rasa bertanggungjawab kan untuk bantu orang lain kan. Abu Bakar membebaskan setengah-setengah daripada hamba-hamba kan yang dia mampu. Jadi nampak kan, maknanya siapa-siapa yang ada soalan tu, boleh tak seorang copy paste soalan tu hantar kepada Telegram saya. Sebab tu nak baca sangat di telefon susah. Tulis hantar pada Telegram kumpulkan soalan hantar pada Telegram. Jadi cara dia ialah Nabi buat macam mana? Kuatkan akidah, kuatkan ukhuwah. Kemudian yang ketiga tu ihtimam ba'da quwwatil akidah wa quwwatil wahdah bi quwwatis sa'id wasilah. Selepas daripada dah berjaya dua yang atas tu, pergi yang ketiga iaitu menitik beratkan masalah kekuatan senjata, kekuatan jasmani. As-sa'id itu mana ni as-sa'id As-sa'id itu badan fizikal lah kita katakan. As-silah tu senjata. Jadi maknanya selepas tu barulah senjata. Selepas mana? Kuat akidah. Kuat ukhuwah. Tapi sebelum kuat ukhuwah tu kena kuatkan iman. Jadi kalau iman tak kuat, ukhuwah ada, tak jadi juga. Dia tak berdasarkan pada apa kan, tak mana kan. Kalau ada dua, tapi tak ada yang ketiga, tak ada juga. Yang ketiga tu apa? As-sa'id wasilah. Itu dia kata secara ringkasnya. Itulah cara Nabi. Jadi kalau kita nak ikut, kalau jemaah tu, kita nak betul-betul, katakan, jemaah yang sepatutnya kita kena beri tenaga kita dan menyumbang tenaga kita bersama tu ialah mestilah jemaah itu mengikut cara Nabi. Mengikut cara Nabi ni bukanlah maksudnya kita ada janggut, tak ada janggut. Itu adalah benda yang memang sunnah kan. Tapi sunnah tu bukan sunnah. Ini sunnah yang besar kan. Dalam metod perjalanan dakwah, metod perjalanan jemaah kan. Gitu kan. Perkara itu memang sunnah kan. Tapi perkara itu adalah kita dipanggil sunnah kalau kita tengoklah kan. Kalau kita tengoklah zaman Nabi tu, maknanya ada benda-benda yang efek kepada pembinaan jemaah, pembinaan negara. Ada benda itu adalah untuk peribadi. Jadi, dan kebanyakan benda-benda untuk peribadi itu ialah apa? Apabila selesainya pembinaan negara Islam. Bila Madinah. Kalau tak selesai negara Islam ni, fokus pada pembinaan negara Islam. Tengoklah kan, di Mekah ada apa? Haram tak, Arab tak ada. Di Mekah kan, aurat tak sentuh kan. Nak kahwin Islam bukan Islam tak ada. Haji tak ada. Semua kebanyakan syariat tak ada. Kan yang ada sikit yang sembahyang, tapi mesti yang pertama kalimah syahadah kan. Iman betul. Lepas tu sembahyang. Yang lain tu dakwah. Dakwah. Kemudian adalah sikit-sikit kan, tak boleh bunuh, tak boleh berzina, tak boleh tu kan. Tapi kemudian yang detail lagi, semua tu di Madinah. Maknanya setelah selesai negara Islam ni, barulah kita boleh mantapkan benda ni. Tapi jangan salah faham. Maknanya kan, kalau tak ada negara Islam, kita boleh buat apa-apa yang haram. Tak, kita dah terima syariat sepenuhnya. Jadi jangan buat confuse macam tu. Ini dari segi penekanan. Okay. Tu yang keenam, yang ketujuh. Yang ketujuh, isu dia ialah isu ikhlas dan juga akhlak. Alal jamaah al-islamiyah al-qudwah. Ala tu maknanya sepatutnya lah. Jemaah Islam yang nak jadi qudwah ni, yang sepatutnya kita ikut, yang sepatutnya kita ni ialah mestilah dia kata tu'assir. Tu'assir tu maknanya menitik beratkan maksudnya. Menitik berat tu menekankan. Bukan tu'assir. Jadi isar tu kan macam memberi kepada orang lain kan, isar.
Jadi tu'assir itu maknanya menitik beratkan an-nahiyah al-amaliyah ala di'ayah wal mazahir. Lebih menitik beratkan, lebih memfokuskan kepada amali. Amali itu maknanya buat. Ala di'ayah wal mazahir. Bukannya kepada promosi dan juga mazahir ni nak tunjuk kan. Tunjuk zahir kan, tunjuk luar kan. Oh, nampak macam dia buat tapi sebenarnya tak ada apa-apa hasil pun. Dia nampak macam buat tapi tak ada apa-apa, menghabiskan duit. Nampak macam banyaknya program dia. Ada tahun ni ada 200 program dia. Tapi apa kesan dia tengok-tengok masjid kosong juga. Masa program tu ramai. Masa Qiyamul-Lail ramai. Tapi adakah orang tu akan kuat hubungan dia dengan Allah? Tak. Contohkan. Itu, jadi apa yang kita kena fokuskan? Iaitu hasil dia macam mana? Kesan dia macam mana? Itu nama nahiyah amaliyah. Kita buat betul-betul ke tak? Ataupun kita ni hanyalah sibuk dengan di'ayah wal mazahir. Itu. Jadi jemaah macam tu dia kata, wa anta'un afradiha al-amal wal intaj fi da'bin wa samtin. Tu'awid, sorry. Orang-orang dia kata, dia naklah dididik. Dibiasakan. Afradiha tu, ahli jemaah tersebut kan, ialah bekerja dan juga intaj. Intaj tu maksudnya muntashah kita kan. Itu produk. Apa produk dia? Tengok kan ikhwan kat sini dalam keadaan sekejap je, kerana dia fokuskan nampak apa benda ni. Tak nampak sangat, nampak macam tak zahir sangat di persatuan. Tengok kan berjuta-juta orang yang bersama dengan dia. Sebab apa? Semua orang dia tu fokus untuk beramal, fokus untuk bekerja, fokus untuk mencapai matlamat. Intaj. Fi da'bin wa samtin. Dalam keadaan diam senyap. Makna senyap-senyap jadilah seperti kata anak-anak kan. Anak-anak senyap-senyap je tengok untuh rumah. Dia tak macam yang bising-bising tak ada apa-apa pun. Ba'idan anil jadal. Jadal ni maknanya berdebat, bising, pompeng. Wakasratun nikosh, banyaknya bersembang cerita gini. Fakasiron ma yuaddi zalika ilal khilaf awi ta'tilil amal. Sebab apa? Ustaz Mustafa Masyhur kata, biasanya kalau duduk berdebat-debat banyak ni, duduk cerita-cerita banyak ni kan, duduk berbalah banyak ni, biasanya dia tu akan menghabiskan masa. Lepas tu dia akan menyebabkan hati sama-sama kita ni jadi tak rapat. Lebih menjauhkan di kalangan kita. Kalau banyak-banyak wal intaj, kurang produktif dalam dakwah ni, fi haqqi dakwah. Orang tak berubah juga kan. Orang tak semayang juga kan. Gitu kan. Tapi kita ni berdebat bukan main kan. Sebab itulah dulu, saya ingat dulu, kalau Arkom, jamaah Arkom zaman tu 70-an, 80-an dulu. Dia orang ni, ketua dia lah kan, Abu Ya pada masa tu, dia marah sangat cerita ni. Apa ni, duk kertas kerja. Kita bila nak bekerja? Dia ceramah tu kan. Bila ceramah dia akan sebut benda tu kan. Sebab apa? Dia marah kepada Abin lah. Masa tu kan. Sebab Abin ni kan banyak pada masa tu duduk pentang sana, conference sana, seminar sana, duk bincang pasal Islam adalah semua mana. Tapi duk bentang, tapi orang tak ada. Tengok kata makan kicap orang non-Muslim juga. Makan mi non-Muslim. Akhirnya dia kata kita buat mi ni, kita jangan banyak cakap. Kita buat je kan. Buat. Akhirnya banyaklah ada nasyid dia. Ada baiknya kat situ kan. Arkom dari sudut tu lah kan, dari sudut lain tu cerita lain. Okey. Itu nombor 7. Nombor 8. Nombor 8, terancang bukan spontan. Okey, jadi apa ni? Tajuk kita ni, terancang ni ialah kata jemaah tersebut, tengok baca wa alal jama'atil islamiyah al-qudwah an ta'mal hasba khittah amal kamilah mutadarrijah wa waqi'iyyah wa alla yakunu amaluha irtijaliyan. Okey. Berapa word lah kat sini, berapa istilah yang dia guna kat sini. Dia kata jemaah tersebut mestilah jemaah yang mana bekerja tu anta'amal dalam operasi dia, dalam gerak kerja dia mestilah ada khitah amal. Khitah amal maknanya perancangan. Maknanya ada planning. Kamilah, yang sempurna. Maknanya lengkap. Mutadarrijah, kemudian dahlah lengkap, complete. Kemudian tu mutadarrijah, maknanya dia ada step-step dia.
Lepas ni buat apa? Lepas ni buat apa? Lepas ni kita akan berjaya, lepas tu kita akan buat apa? Macam kita tengok secara umumnya, macam Hasan Al-Banna buat apa ni? Itulah kan, marati amal. Individu Muslim. Kemudian, selepas individu, Baitul Muslim. Lepas Baitul Muslim, Mujtama' Muslim. Lepas tu, itu nama dia tu kan, Mutadarrijah. Bukan buat je kan, kita buat je lah kan. Lepas tu kita tengoklah keadaan macam mana kan, kita buat je dulu. Bukan tak, kita ada plan. Setiap orang tu nampak kan. Sekarang kita bekerja ni, lepas tu kalau dah ni kita punya. Kemudian waqi'iyah. Mestilah realistik kan. Dia punya planning tu realistik. Jangan planning tak realistik, tak berpijak di alam nyata kan. Kemudian tu tak boleh lah dia kata wa alla yakunu amaluha irtijali. Irtijali spontan maknanya. Spontan lah. Tengok ni kan ni orang sibuk dengan ni. Kita pun sibuk. Orang sibuk dengan siapa nak jadi PM ni kan. Kita pun sibuk jadi. Kita fokuskan kerja kita kepada siapa nak jadi PM. Lepas tu orang sibuk sini pula, tersibuk sini pula kan. Sekarang ni isu mana kalimah Allah pula kita kan. Seluruh tenaga kita gitu kan tak. Bukan maknanya kita tak boleh sentuh benda tu, tapi jangan lari daripada target kita. Kan? Kita ada target kita, kita ada perancangan kita kan tu. Yang tepi-tepi tu terlayan lah kan sikit-sikit kan tak. Tapi jangan efek kepada kerja kita yang besar. Kerja kita yang besar apa? Contohnya iaitu yang kita kata marati amal tu. Sekarang ni tiba-tiba kita nampak, kita nampak macam orang ni macam nak beri kepada kita lah, macam pun kita join. Last kali kita lupa, tarbiyah lupa, ni lupa, sibuk dengan politik pula contohnya. Jadi tak betul lah kalau macam tu kan. Sebab apa? Bukan masanya sekarang, bukan kan? Sebab kita tak ada orang nak macam mana kan tak? Kita tak ada orang kita nak masuk perbincangan. Kita nak masuk dalam politik. Kalau politik habis kita, contohlah kata kan. Kita nak bina parti, sesuai tak sesuai lagi. Kalau kita nak bina parti kita katakan, tapi parti tu just tak mengganggu efek kerja kita yang asasi ni, itu tak apa. Itu cerita lain kan. Itu hanyalah layanan-layanan ketepian. Tapi kalau kita habis tenaga kita difokuskan kepada satu benda yang mana bukan dalam planning dan bukan dalam segi tertib mutadarrijah kita, maka itu adalah salah. Rudud af'al. Rudud af'al tu responsif, respon. Makna kita responsif betul kan, responsif tak saya istilah tak betul kan. Rudud af'al ni macam tidak balas. Gitu kan. Sama ni orang sibuk ni, kita ni. Orang sini sibuk ni, kita ni. Banyak kan kita ikut viral apa sekarang. Kalau viral ni kita pun sibuk ni. Tu isu ni pula. Kita cari minggu depan isu apa yang sedang berlaku. Sekarang kita pun sibuk dengan isu tu. Gitu. Tak. Jemaah Islam tak boleh macam tu. Dia mesti ada plan dia, mutadarrijah, waqi'iyah. Tak boleh irtijali. Wa khairu tariqan yu'sa ila al-hadaf wa i'dad al-fardi. Itu yang kata jalan yang terbaik sekali untuk sampai kepada hadaf dia adalah, hadaf kita tadi apa kan? Ialah mestilah i'dad al-fardi, penyediaan individu kan, yang menjadi al-labinah, batu-bata yang penting di dalam satu-satu pembinaan. Lepas tu barulah Baitul Muslim dan sebagainya. Okey, tu nombor 8. Nombor 9. Nombor 9, wa yajibu an yashmal ihtimamaha sa'ira majalatil amal al-matlub litahqiqil ahdaf. Fata'ani bil jawanib ar-ruhiyah wat-tarbawiyah was-saqafiyah war-riyadiyah war-riyadatil badaniyah wa tahtam bil janib ijtima'i. Lepas tu benda iktisadi, lepas tu as-siyasi, lepas tu okey. Dia kata sini alih skrin tu. Mana orang jaga skrin. Iaitu yang tadi syumul dari segi kefahaman dia. Kefahaman yang syumul. Sekarang ni syumul pula ialah syumul dari segi kerja dia. Kerja tu mesti merangkumi semua sekali. Jadi dia kata sini mestilah ihtimam. Ihtimam tu penitik beratan dia. Maknanya dia fokus kan, buat kerja dia tu kan. Dia fokus kepada apa? Mesti fokus di syumul. Dia buat semua benda, buat semua benda. Of course lah kita kena faham, buat semua benda ni bukan makna kita ni kena buat semua benda. Dalam masa keadaan kita tak mampu, kita buat dulu apa yang patut kena. Tapi cara pemikiran kita tu kita kena buat semua benda. Kadang-kadang kita buat ni, tapi ada kumpulan lain,
Yang kita juga mungkin akan buat benda ni. Mungkin kita buat benda ni. Gitu kan tak? Tapi kita kena fahamkan semua itu adalah kita sama gitu kan. Tapi kita mungkin dalam pelbagai nama itu makna boleh jadi macam tu kan. Tapi artinya lah kita ni mesti kena buat kerja semua benda kalau kita dah mampu. Kita mampu, kita tambah. Kalau kita tak mampu, mungkin kita buat satu kecil dulu kan. Bila kita dah besar, kita buat. Tapi mesti ada dalam tu kita kena kita buat semua benda. Kalau kita dah makin besar, kita buat semua benda yang kita boleh masuk. Jadi dia kata semua majalat, semua medan-medan amal yang dituntut. Iaitu contoh dia kata dari sudut ruhi. Jadi ruhi maknanya apa? Jadi kita tengokkan dalam apa ni wahana tarbiyah kan. Dalam apa ni wasilah tarbiyah. Dia semua kalau kita kata 7 kan. Kita bolehlah 7 ke 8 ke 10 itu pulang pada kita lah kan Tapi mesti kena ada tak? Ruhi pun ada, tarbawi pun ada, saqafi pun kena ada, riyadi badani kena ada. Contohnya kan. Ruhi apa? Pembinaan ruhi. Pembinaan semangat, pembinaan perasaan, pembinaan keyakinan kan. Ruhi, masalah-masalah dalaman. Kemudian tarbawi, mentarbiah. Tarbiah diri kita. Kalau dalam Quran disebut at-tazkiyah. Jadi ruhi, akidah, at-tarbiyah tu ialah kita nak tarbiah diri kita. Kerana kalau tak biasa kan buat satu benda, jadi kita tak biasa. Jadi tarbiah tu dia akan membiasakan kita. Dia kan as-saqafi, pemikiran. Kan? Ini kalau orang belajar apa ni education ni, dia ada motonya, dia ada psikomotonya, dia ada macam-macam kan. Saya tak faham lah tu, tak pandai nak cerita tu. Tapi dia macam tu kan. Dia ada ruhi, dia ada tarbawi, dia ada saqafi, riyadi, badani, badan kan kena cergas dan sebagainya kan, kena kuat dan sebagainya kan. Itu makna semua sudut lah nak cerita kan, yang ada pada manusia. Kemudian tu, dia pula tu tahtamu, mengambil berat. Sudut apa? Ijtimai, sosial. Kemudian apa lagi? Seperti contoh yang disebut itu kan, seperti apa ni memudahkan perkahwinan pemuda, itu semua semangat sosial tu kan. Lepas tu lagi iktisadi. Contohnya apa? Dengan mengadakan syarikat-syarikat, perniagaan, mengadakan tu kan. Jadi kalau ikhwan dulu memang betul kan, dia orang ni kalau duduk di kampung-kampung tu kan, dia di kampung tu akan ada kan, nanti ikhwan dia akan buat masjid situ. Dia akan menjaga masjid tu. Lepas tu dia akan buat syarikat-syarikat dia kan. Setiap kampung tu ada. Kalau kampung tu misalnya kata di Mesir kan, kampung tu macam banyak kapas katanya. Mungkin dia akan buat syarikat kapas sebenarnya. Jadi dia akan cuba kontrol kan. Kalau dulu penguasaan oleh orang kafir, sebenarnya orang tak Islam. Macam tu kan. Contoh kalau kita kan di kawasan nelayan. Siapa yang kontrol? Peraih biasa kan. Peraih ikan. Jadi dia akan ambil alih. Macam mana nak ambil alih daripada peraih tu, daripada non-Muslim kepada Muslim. Gitu kan tak? Itu dari segi iktisad ni. Kemudian dari segi politik dia kata. Dari segi politik tu. Wabijani as-siyasi la'i sautil Islam fil majalah as-siyasiyah. Mengangkat suara Islam. Tak kira kita sokong parti-parti Islam ke yang nak kepada Islam ke. Lepas tu benda. Wan niyabiyah, kita sokong wakil-wakil rakyat tu kan, supaya wakil tu, dan hendaklah kita menjauhi daripada ahzab wa mahatirat bil jami' i'lami al makru wal masmu' wal mar'i, menggunakan semua alat, menggunakan semua saluran yang boleh didengari, dia boleh maknanya dibaca surat khabar lah kita kan, makna surat khabar ke, kalau sekarang media sosial kita gunakan, kita bantu kan, bantu apa? Politik Islam. Itu maknanya kerja kita adalah kerja yang syumul. Itu yang ke-9. Jadi amal tu, kalau amal tu hanyalah saja ni tak boleh sentuh, ni tak boleh sentuh, ni politik tak boleh sentuh, ni adalah sosial tak boleh sentuh. Kita nak sentuh apa? Kita sentuh pasal semayang, belajar pasal wuduk, semayang kan. Tu. Okey. Yang ke-10. Okey. Yang ke-10 alal jamaah al-islamiyah al-qudwah alla tata'ala ala ghairiha minal jama'ah al-islamiyah. Iaitu respect orang lain, tajuk kita. Iaitu dia kata kita ni jangan tata'ala, jemaah, mana-mana jemaah yang Islami yang betul-betul ni kata yang kita nak memberi, jemaah tu janganlah sekali-kali meninggi diri, merasai dia ni tinggi ala ghairiha minal jama'ah. Dia rasa macam dia ni lebih daripada jemaah lain. Kan? Mungkin jemaah lain ini dia ni kuat iman mungkin kan. Tapi mungkin dari sudut ni dia kurang sikit ataupun dari sini. Jadi jangan kita rasa bahawa kita ni lebih daripada kan. Ini pun dari segi individu pun macam tu juga sebenarnya kan. Wa alla tu'tabar nafsaha jama'atul muslimin au anha wahdaha 'alal haqqi wa ghairiha batil. Maknanya jemaah lain semua salah.
Jemaah lain itu semua sesat. Kita saja yang betul. Itu salah kefahaman yang dahsyat kan. Dan kita jangan anggap kita ni adalah jama'atil muslimin. Dia lain kan jama'atil muslimin, jama'atun minal muslimin. Lain kan jama'atul muslimin dengan jama'atul muslimin. Kita ni adalah jama'atun minal muslimin. Satu jamaah, satu kumpulan daripada orang Islam. Bukan kita ni jama'atul muslimin, dia ada alif lam kat situ. Kalau alif lam jama'atul muslimin, tu bahaya. Sebab apa? Hanya kita sajalah jemaah yang Islam ni, orang lain tak Islam. Gitu kan. Jadi tu anggapan cara kefahaman. Nama tak apalah kalau salah-salah sikit kan, sebab kita ni bukan orang Arab kan. Tapi maknanya ialah kita perasaan tu kan. Perasaan jangan merasai bahawa kita ni adalah orang yang, tetapi apa yang sepatutnya ada? Walakin tas'a jahidah ila tahqiq ruh al-wahdah. Sepatutnya kita cuba untuk bersatu, untuk rapatkan hubungan. Kan? Kalau benda-benda yang khilaf ni jangan hero lah kan. Jangan kita nak merendahkan apa yang taklah. Saya tak nak sebab apa dia ni terlibat dengan bid'ah. Bid'ah tengok apa bid'ah dia? Oh sebab dia baca talqin. Apa masalahnya talqin? Talqin kan benda khilaf. Apa kita nak bergaduhnya? Contohnya, oh ni suka buat tahlil. So apa masalah tahlil? Tahlil kan benda, ada yang kata ya, ada yang kata tak patut. Itu terpulang lah kan. Tak salah pun kan. Ini kita banyak benda lagi, benda-benda besar yang kita nak buat, nak capai kan. Jadi, oleh kerana itulah maka kita sepatutnya kena ada ruh wahdah. Wat ta'awun, bekerjasama. Ma'a ghairiha minal jama'at. Jemaah-jemaah lain kita kena ada ruh tu. Wa anta tajannab tajrih al-hayat. Dia kata tu jangan tajrih. Tajrih tu maknanya mengutuk, melukai badan-badan Islam lain. Tajrih ataupun afrad ataupun individu tak boleh juga. Kadang-kadang ada kan pendakwah bebas ke apalah kata-kata dia ni kan. Ceramah. Dia tu jemaah apa? Jemaah pun tak nak. Tu maknanya mentajrihkan orang. Jangan sekali-kali kan. Setiap orang tu kita kena ingatkan dia memberi saham dia. Dia memberi maknanya dia apa ni kan. Mungkin dia dapat bina, dia memberi, ada saham dia tu kepada membina orang kan. Mungkin orang tu daripada tak suka kepada Islam, suka kepada Islam kan. Daripada jauh daripada agama kepada dekat kepada agama. Mungkin orang tu kan. Jadi kita kena respect semua orang kan. Jangan rasa kita ni hebat, kita saja yang betul, orang lain tak betul. Jangan rasa kita ni saja yang memberi sumbangan kepada masyarakat, kan orang lain tak nak menyumbang apa-apa. Jangan rasa kita saja yang sahih, orang lain semua batil. Tak kan? Kita cari jalan kan. Macam mana kita nak support dia, nak bantu dia kan tak? Nak berbaik-baik dengan dia. Sebab apa? Kalau semua orang yang nak kepada Islam ni, semua berbaik-baik, Masya Allah kan. Orang lain, maka kita akan buat kerja lah masing-masing kan. Tak ada kata mengata dan sebagainya kan. Jadi, itulah watilka asyaratun kamilah. Dia katakan, saya sebut hari ni, itulah 10 perkara yang saya rasa sempatlah saya share pada pagi ni untuk 10 perkara ni kan. Jadi ada 10 lagi lah yang belum lagi selesai. Okey. Jadi saya akan cuba baca dulu baca apa ni? Soalan lah kalau ada soalan. Wallahualam, ada soalan dekat saya ni telah sampai 3 soalan. Betul ada Lebih kurang 15 minit lagi. Ataupun tak sampai 15 minit. Okey, saya baca tadi. Okey. Macam mana? Saya baca terus soalan ke apa? Orang yang ni. Boleh Ustaz baca terus Boleh? soalan. Okey, yang pertama, Ustaz, macam mana kalau tadi tu dekat tujuan nombor 5? Cuba alih tujuan nombor 5. Pada skrin tu. Dekat tujuan nombor 5, macam mana IM buat keputusan untuk hantar orang pergi ke negara lain? Kiranya tu pun strategi dia orang untuk luaskan lagi fikrah IM ni ke, walaupun daulah di Mesir belum terbina. Okey. Universal kan, isu universal. Bersifat universal, alami, tak batas negeri, tak pertandingan. Dia orang yang soalan di sini kan, adakah keputusan untuk hantar pergi ke negara lain itu keputusan jemaah ataupun takdir Allah lah, kita semua takdir Allah kan. Tapi maknanya kita kadang-kadang tak terancang benda tu. Dia ada 2 bentuk. 2 bentuk tu berlaku. Kalau ikut dalam planningnya jemaah IM, dia memang berlaku. Iaitu dia memang ada dalam strategi dia hantar orang. Hantar orang ke mana-mana lah kan. Saya tengok negara Iran. Iran ni negara Syiah. Bila dia dapat orang Syiah telah menguasai Iran, dia telah menggunakan kedutaan-kedutaan mereka di seluruh dunia di mana dia berada untuk menyebarkan faham Syiah dia di kalangan orang Islam di tempat tersebut. Yang saya ingat dulu,
Ini cerita tahun 1980-81 saya ingat 80-81. Dia negara Iran ni menjadi kuasa Syiah pada masa tahun 1979. Iaitu naik ni Ayatullah Khomeini, lalu jatuhkan Shah Iran pada masa itu, lalu semua orang lah wajib pakai tudung dari mula. Dan di antara strategi dia ialah dia telah menggunakan kedutaan, termasuk kedutaan di Malaysia. Jadi masa saya belajar di Kuala Lumpur tahun 80-81, saya selalu pergi ke kedutaan Iran di Kuala Lumpur. Ini bukan rahsia lagi lah sebab sekarang dah lama kan. Jadi rupanya memang betul. Dia menggalakkan orang pergi ke situ, terutama dia nak psychokan orang tu supaya meminati Iran, meminati Syiah. Dan kalau kita pergi tu, dia memang bukan biasa-biasa, luar biasa sokongan dia tu, bantuan dia. Dia akan beri makan, dia akan mudahnya masuk, dia akan macam layan kita macam, jadi mungkin dia anggaplah saya ni salah seorang daripada tenaga yang akan menyebarkan Syiah di Malaysia. Masa itulah jadi apa yang dia buat, dia berikan setiap kali kita nak pergi, kita pergi tu disambut, dia ajak makan, apa benda lah banyak kan. Ada ceramahnya, ada tunjuk videonya. Lepas tu setiap kali kita nak balik, dia akan bekalkan dengan buku-buku yang banyak. Buku-buku tentang Iran, tentang Syiah, tentang apa benda semua kan. Saya tak langsung Syiah lah. Tapi secara umumnya ialah kehebatan negara Iran tu. Sehingga kita pun terpengaruh lah sedikit sebanyak kan. Jadi macam itulah negeri lain pun macam tu juga. Negeri China ke, negeri Amerika ke, dia akan gunakan kedutaan-kedutaan dia sebagai tempat untuk menyebarkan kebaikan dia, menyebarkan kefahaman dia. Jadi IM ni dia ada dua bentuk saya kata tadi kan. Yang pertama sekali memang dia dalam plan dia hantar orang. Hantar orang tu ke negara-negara, jadi setengah-setengah tu memang banyaklah negara-negara yang memang hantar orang, dan dia buat orang-orang yang khusus lah, yang mana akan pergi kan ke negeri-negeri mana tu kan untuk membantu tarbiyah di negara-negara tersebut kalau boleh kan. Jadi dia gunalah nama-nama apa kan sebagai buku sekolah ke dan sebagainya. Jadi itu usaha dia lah kan yang mereka buat untuk membantu orang-orang di tempat tersebut. Kemudian ada juga Allah Ta'ala telah takdirkan suatu benda yang tidak dalam perancangan. Sebagai contohnya ialah bila berlakunya kekerasan terhadap IM, maka ramai orang IM terpaksa lari keluar daripada Mesir. Kalau tak, mereka ni akan ditangkap, mereka akan dalam penjara dan sebagainya. Jadi ada yang telah keluar daripada negara kerana untuk kita kata macam hijrah ke Habasyah lah kan. Bukan hijrah ke Habasyah. Jadi untuk apa mereka pergi ke sana, seperti Ustaz Mustafa Masyhur kan, selepas daripada keluar penjara, dia telah pergi ke Jerman. Dan dia berada di Jerman untuk menjadi macam membantulah orang Islam yang berada di Jerman tu untuk mengenali Islam, dan dia telah membina kan banyak masjid-masjid di negeri Jerman masa dia wujud di sana. Nah, jadi itu dia antaranya, dan akhirnya mewujudkanlah jemaah IM di tempat-tempat mereka berada. Yusuf An-Nada contohnya di Switzerland contohnya. Ada lagi lah macam-macam tempat di Kuwait ke, di Saudi ke, macam ramai orang-orang IM ni yang telah berselerak dan mereka ni telah tu kan. Jadi itu yang soalan dia kan, luaskan fikrah IM. Tapi dia kata ni daulah di Mesir belum terbina. Yes, kerana sifat universal itulah menyebabkan mereka ni taklah tunggu Mesir tu menjadi negara Islam. Kalau nak tunggu Mekah jadi negara Islam, Nabi tak keluar daripada Madinah kan. Tak kan. Kita kena keluar, kalaulah di tempat yang lain, mana tu lebih tu kan. Dan tapi kita kena berfikir juga tempat asal tu mestilah kita berusaha juga kan. Okey, yang tu yang pertama soalan. Yang kedua soalan dia, macam mana kita nak keep fokus dengan tujuan membina tapi nak kena keluarkan produk-produk, keluarkan hasil juga yang memang ada kepentingan ke untuk kita jah pada masyarakat. Maksud hasil tu apa? Soalan dia sini, macam mana kita nak keep fokus dengan membina. Membina tu maknanya tarbiyah tarbiyah membina manusia. Tapi dalam masa yang sama kita kena keluarkan produk. Produk tu apa? Produk tu produk kita lah produk Islam kan. Kita kena kita kena jelas produk ni untuk apa?
produk ni boleh terjadi tak kalau tak ada orang? Di antara orang dengan produk, mana lebih penting? Orang lebih penting. Orang akan mengeluarkan produk. Produk tak boleh keluarkan orang. Jadi sebab itulah kita kena fokus pada pembinaan. Jadi apabila pembinaan tu dan kemudian kita ada tenaga, slowly lah kita keluarkan produk. Tapi produk tu bukan tujuan. Bukan tujuan akhir, sebab tujuan itu adalah hanyalah kadang-kadang setengah tu adalah untuk apa kita nak buktikan, nak selesai, sebab kerja untuk menyelesaikan masalah makanan umat Islam katakan dan sebagainya, itu bukan kerja individu dan itu bukan kerja jemaah. Kerja jemaah ada, dia mesti kena ada benda tu kan, tapi bukanlah tujuan kerja jemaah untuk menyelesaikan masalah tu kan. Okay. Tapi untuk membuktikan bahawa dia ni mementingkan benda tu, itu adalah penting. Tapi tengoklah mana lebih penting. Itu apa kita panggil dia sebagai fiqh aulawiyat. Mana lebih penting? Penting membina orang ke penting? Jadi kalau kita tak mampu lagi, tak apa. Kita jangan keluarkan produk, kecuali kalau memang untuk bisnes tu cerita lain kan. Silakan, tak ada masalah untuk bisnes keluarkan produk kan. Di samping kerja, sebab apa? Semua orang kerja kan. Gitu. Yang terakhir, soalan nombor 3. Macam mana nak fahamkan adik yang pilih untuk keluar dari jemaah sebab tak nampak jemaah kita tak syumus sebab tak masuk politik? Ini masalah biasalah. Ada adik nak keluar daripada kita sebab apa, dia nampak kita ni tak fokus pada politik. Of course lah, satu benda yang kita kena letakkan dalam pemikiran kita, iaitu kita tak mungkin dapat yakinkan semua orang. Dan sebab itulah bagi saya lah kan, cadangan saya ialah kalau orang tu memang dah dia nampak bahawa politik tu satu benda yang besar dan dia tak nampak sangat dengan apa yang lain daripada tu, dia nampak badan politik, so tak apa, kita janganlah sibuk-sibuk daripada awal-awal lagi convincekan dia kan. Sebab apa, kalau dia tak terconvince, dia memang nak dengan politik ni kan, tak apa, silakan, sebab dia buat kerja Islam, bukan buat kerja lain pun, cuma dia fokus kepada politik. So berilah izin kepadanya dengan senang hati, bekalkan kepadanya dengan hadiah-hadiah dan juga bekalan-bekalan untuk dia bekerja di sana, beri support kepada dia. Tapi kita janganlah pula bersibuk-sibuk, sibuk nak tarik dia dan rasa sedih sebab dia tak nak ikut dengan cadangan kita, tak nak ikut dengan kita punya idea kan, fikrah kita, tak. Jangan susah hati. Kita sepatutnya susah hati dengan orang yang tak nak ikut apa-apa tu kan. Politik pun tidak, politik Islam pun tidak, ni pun Islam tidak kan, tapi langsung tinggalkan Islam, itu sepatutnya. Jadi kita insya-Allah kan dalam tajmid ke dalam apa kan, tak perlulah risau-risau, maknanya kita ni sibuk nak tajmid orang yang daripada dah bekerja kuat dalam politik Islam kan. So tak apa, biarkan saja dia kan, jangan susah hati kan. Secadangan saya lah kan. Banyak lagi insya-Allah kan orang-orang yang sepatutnya kita target. Jadi kita maknanya fokuskan pada orang biasa yang tak ada, ni lebih mudah kan. Bukan lebih mudah, maknanya tak ada sakit kepala kita lah kan. Sebab apa? Mad'u sangat banyak. Dan janganlah kita terbatas dengan mad'u kelompok tu kan, sehingga menyakitkan kepala kita. Itu cadangan saya lah. Setuju tak apa, tak setuju tak apa juga. Okey. Yang keempat, soalan keempat sampai lagi soalan ni. Untuk tujuan yang ketujuh. Bukan yang ketujuh kan kena ikhlas dan fokus kepada kesan dan hasil. Tapi kita kena keep on usaha tanpa tengok hasil kan, betul. Betul. Kita, Allah Subhanahu Wa Taala tengok kita ni apa yang kita buat. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena ingat juga, Allah Taala tengok apa yang kita buat. Tetapi hasil, adakah kita akan dipertanggungjawabkan? Tidak. Kita tidak dipertanggungjawabkan pada hasil yang kita dapat. Tetapi kita dipertanggungjawabkan adakah kita berusaha mengikut sebagaimana yang sepatutnya atau tidak. Itu kan. Maknanya kita ni kena berusaha satu. Apa maksud usaha? Kita buat. Tapi apa maksud kita buat tu ialah dalam masa yang sama itu kita kena kita kena berfikir, mencari jalan. Manakah cara buat yang paling baik? Gitu kan. Jadi maknanya bukan buat tu semata-mata buat, tapi buat dan berfikir dan mencari jalan, manakah metod, manakah manhaj yang terbaik daripada jalan-jalan yang banyak. Cara macam mana nak tegakkan daulah, contohnya kan.
nak beri kuasa Islam tu naik kan, ialah dengan cara yang Hassan al-Banna ceritakan 1, 2, 3, 4, 5 contohnya kan. Jadi itu adalah cara dia. Cara ni ialah ini cara yang Hassan al-Banna tengok berdasarkan kepada hadis yang kepada ni kan. Jadi kalau kita katakan kita malah fikir aku nak buat je kan, malah ikutlah cara ni kan, bermakna itu pun salah. Salah apa? Salah kerana apa? Kita tidak mencari jalan yang terbaik, mencari jalan yang, jadi di sinilah letaknya kan, saintifiknya, kaedahnya, manajemennya, kan psikologinya kan. Kita kena gunakan sehebat, sehabis-habis yang ada, selagi mana tidak bercanggah dengan Islam kan, kita kena gunakan. Itu pun adalah merupakan tanggungjawab. Kalau kita tak berusaha mencari yang terbaik, kita hanya nak buat saja semata-mata buat, itu pun salah. Dan apabila kita dah buat, kita cari yang terbaik, dan kita buat cara yang terbaik itu, tiba-tiba hasilnya tak berlaku, itu tak menjadi kesalahan pada kita. Itulah kita kata, itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itulah kan jawapan yang sempat saya share lah kan, insya-Allah kan. Jadi saya rasa soalan dah habis Alhamdulillah. Dan terima kasih banyaklah kepada semua yang telah menjemput saya untuk bersama-sama dalam sesi ini, walaupun tak habis saya hanya dapat habis 10 je, tapi itu dah tu dan pagi lagi tu terpulang lah kan, akhwat macam mana nak buat, insya-Allah nak buat perbincangan sendiri ke dan sebagainya. Silakan, moga-mogalah kita dapat manfaat daripada sesi kita pada pagi ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Sama-sama.